الأنبياء والمرسلين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر vitamin khair amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita bertemu di program pada pagi ni lah, insyaAllah. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang pada semua peserta khusus dan juga selamat datang kepada Ustaz Najmuddin ceramah kita pada pagi ni, insyaAllah. Pada pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendengar diskusi berkenaan dengan fatwa dan cabaran semasa yang akan disampaikan oleh Saiful Fadilah Ustaz Najmuddin Abdul Karim, Ketua Penolong Mufti daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, yang mana ada persoalan lepas ni, insyaAllah boleh kita terus ajukanlah pada Ustaz. Boleh Ustaz ya? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah kita teruslah kan, kita buat secara santai je lah, insyaAllah. Jadinya insyaAllah tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan penceramah kita Ustaz Najmuddin untuk meneruskan sesi pada pagi ni. Silakan Ustaz. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Azwan daripada Ilim Kampus Jelebu. Seterusnya terima kasih kepada Ustaz Narawi, pengarah Kampus Ilim Jelebu. Seterusnya kepada sahabat-sahabat, pegawai-pegawai di Ilim Jelebu, kaki tangan Ilim Jelebu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat, para peserta yang mengikuti diskusi fatwa kita, yang sebenarnya diskusi fatwa yang pada hari ini adalah merupakan sambungan daripada diskusi yang pertama yang kita adakan sebelum ini. Mungkin dalam sebulan yang lalu kita dah adakan satu diskusi berkenaan dengan fatwa dan juga cabaran semasa. Cuma pada pertemuan yang pertama hari itu kita cuma sempat menghabiskan satu bahagian saja daripada perbincangan, iaitulah dia berkenaan dengan isu-isu fatwa. Isu-isu fatwa. Cuma perkara yang kedua berkenaan dengan permasalahan ataupun cabaran dalam institusi fatwa di Malaysia, yang itu kita tak sempat nak bincangkan. Cuma saya tak pasti yang ni Ustaz Azwan. Saya tak pasti sama ada peserta kita dah mengikuti program yang sebelum ini ataupun ada yang baru mengikuti. Wallahu alam. Saya pun tak pasti. Cuma mungkin ada yang baru mengikuti sebagainya. Cuma saya nak maklumkan di sini bahawa kita punya perbincangan santai-santai saja seperti mana yang pertama. Sekiranya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat mempunyai sebarang permasalahan ataupun persoalan ataupun kekeliruan, maka boleh dikemukakan dekat in-call message, dekat box yang Google Meet kita tu. Boleh kemukakan persoalan. Saya akan jawab terus. Saya tak pentingkan sangat slide saya ni. Yang penting sekiranya ada persoalan-persoalan daripada kawan-kawan, yang itu kita nak selesaikan insya-Allah. Itu benda yang kita cuba selesaikan hari ini. Kita takkan buat maknanya saya ceramah 1 jam, kemudian saya break, okey kita buka ruang soal jawab. Tak. Saya akan buka terus. Daripada awal ni, saat pertama ni, kita akan terus buka persoalan. Sekiranya ada, tuan-tuan tulis je dekat tepi itu. Saya akan sentiasa buka in-call message itu. Seperti mana yang pertemuan pertama, saya rasa hampir persoalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat semua. Jadi yang itu kita jawab. Sebab itu slide kita tak sempat habis sebelum ini. Baik. Jadi memandangkan kita pun tak ada maklumat, sama ada peserta adalah peserta sambungan ataupun mungkin ada peserta yang baru mengikuti, maka kita ambil daripada awal, tapi saya akan secara sepintas lalu saja yang dah kita ikuti sebelum ini, sepintas lalu saja. Cuma kalau dalam apa yang saya sebut sepintas lalu secara laju ni, ada sedikit persoalan, kekeliruan, tuan-tuan boleh tulis dekat tepi tu. Saya akan alert persoalan-persoalan insya-Allah. Dengan institusi, ada yang dah join, Zuraini Ibrahim kata dah join sebelum ini. Okey, yang lain tu saya tak pastilah
ada 31 orang kita gini. Saya tak pasti dah join ke belum. Cuma saya sekali imbas ya. Makna fatwa kita kata hari itu ialah maksud dia penjelasan. Dan kebiasaannya fatwa, kita jelaskan sekali lagi, fatwa biasanya merujuk kepada persoalan ataupun hukum-hukum kepada permasalahan yang tidak ada nas. Ya, perkara-perkara baru, itu fatwa. Sebab sebelum ini saya dah jelaskan, kadang-kadang ada persoalan daripada masyarakat, kenapa ya, ramai orang tidak menutup aurat, kenapa tidak ada fatwa? Kenapa ramai orang Islam minum arak? Kenapa tidak ada fatwa? Kenapa ramai orang Islam berzina? Tidak ada fatwa. Contoh begitu kan? Kita jawab bahawa persoalan yang telah jelas hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis, pengharaman zina, pengharaman minum arak, apalagi pengharaman mendedahkan aurat, yang itu semua telah ada nas yang jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. So yang tu tak perlu kepada fatwa. Fatwa ni perlu kepada perkara-perkara baru. Contoh perkara baru macam mana? Contoh kahwin di lari daripada wali. Okey, lari daripada wali pergi kahwin dekat selatan Thailand sana, perempuan kan? Perempuan lari daripada walinya, dia pergi ke selatan Thailand dan kemudian dia kahwin dekat sana. Sah ke tidak? Yang itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada masalah tu dalam hadis Nabi. Dia masalah baru berlaku. Jadi masalah itu perlu kepada fatwa yang menentukan sah ataupun tidaknya perkahwinan tersebut. Okey, baik. Itu contoh kita kata. Ya, perlu kepada fatwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita sebut bahawa fatwa dia hanya menyentuh perkara-perkara baru. Okey. Assalamualaikum Ustaz, adakah seorang orang awam itu boleh memilih fatwa yang mudah bagi mereka? Ini kerana fatwa di setiap negeri ada kalanya berbeza, seperti contoh keharusan ASB. Baik, terima kasih kepada Encik Sufian atas persoalan. Pertama, kita kata bahawa fatwa dia mengikat orang yang berada dalam negeri tersebut. Okey, dia mengikat orang yang berada dalam negeri tersebut. Dan fatwa tersebut dianggap seperti hukum syarak. Bermakna kalau orang tu langgar ke kuasa negeri itu, dia boleh jatuh berdosa kerana langgar perintah ulil amri. Itu benda dia. Okey, sebab itu dalam fatwa, dia ada klausa kecil dekat bawah, melainkan dia diberi kebenaran untuk berpegang ataupun mengikuti pandangan-pandangan lain daripada fatwa yang diputuskan. Okey, itu maksud dia. Saya harap jelas Encik Sufian ya. Maksudnya orang yang berada dalam Negeri Sembilan, dia kena berpegang dengan fatwa yang diputuskan oleh kerajaan Negeri Sembilan. Okey, putuskan. Kalau dia nak berpegang kepada mazhab ataupun fatwa yang lain, maka dia perlu mendapat berkuasa tentang amalan-amalan yang dia nak amalkan tersebut. Sebab hukum atau fatwa yang diputuskan dia mengikat orang yang berada dalam negeri tersebut. Okey. Kecuali lah kalau di negeri tersebut tidak ada fatwa tersebut, fatwa negeri lain ada, maka dia boleh pegang dah fatwa negeri lain tersebut selagi mana fatwa yang ada dekat negeri dia tidak diputuskan. Okey, insya-Allah ya, boleh Encik Sufian ya. Okey, kalau ada persoalan kemudian boleh tanya balik. Alhamdulillah. Baik. Okey, jadi sebab itu dalam klausa fatwa mengikat orang yang berada dalam negeri tersebut. Dia mengikat orang yang berada dalam negeri. Baik. Jadi ini kita kata berkenaan dengan isu fatwa tadi. Perkara pertama saya tekankan kepada tuan-tuan, maknanya fatwa dia hanya menyentuh tentang isu-isu atau hukum-hukum yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran. Yang ada nas, hukum solat 5 waktu wajib, tak perlu kepada fatwa. Hukum tak perlu kepada fatwa lagi dah. Baik. Kemudian kita tengok ini perkataan fatwa dalam Al-Quran. Okey, jadi ini antara surah yang saya pernah sebut sebelum ini. Tapi saya sebut bahawa kebanyakan dia merujuk kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan kepada Nabi SAW. Baik. Fatwa dalam situasi hari ini dia ada 3 situasi. Ini saya sebut dah hari itu. Penjelasan hukum yang ada dalam Quran pun dianggap sebagai fatwa. Penjelasan saja. Macam contoh, apa hukum solat 5 waktu ni Ustaz? Hukumnya adalah wajib. Itu pun dianggap sebagai
fatwa, tetapi fatwa dalam erti kata bahasanya. Okay, tetapi tidak dimaksudkan fatwa dalam isu teknikal undang-undang. Okay, baik. Itu maksud saja penjelasan. Okay, baik. Kemudian, fatwa di Malaysia, ini pun kita dah sebut dah dulu. Di Malaysia mempunyai mufti yang tersendiri. Okay, setiap fatwa institusi di Malaysia ni kita ada 14 orang mufti. Okay, dan ada jawatan kuasa fatwa sendiri dan ada apa kita kata jabatan mufti sendiri. Di Malaysia ni tuan-tuan, ya. 13 negeri dia menggunakan perkataan Jabatan Mufti Negeri. Contoh, Jabatan Mufti Negeri Pahang, Jabatan Mufti Negeri Sabah, Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Dia menggunakan jabatan. Melainkan wilayah persekutuan sahaja yang menggunakan perkataan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Ya, itu beza dia sikit dekat situlah. Yang lain guna jabatan, yang di wilayah persekutuan menggunakan perkataan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Dari sudut bidang kuasa undang-undang juga dia punya jawatan kuasa fatwa dia ada nama yang berbeza-beza, nanti kita tengok ya. Baik. Fatwa ni mufti ni orang yang dilantik oleh Agong kalau wilayah persekutuan atau negeri-negeri yang tak ada raja macam negeri Melaka, negeri apa lagi yang tak Allahumma salli ala Muhammad, Pulau Pinang yang tak ada sultan, maka yang itu di bawah lantikan Agong. Macam contoh negeri Sabah dia bawah yang di Pertua Negeri Sabah. Kalau di Terengganu bawah Sultan Terengganu. Kalau negeri Selangor pelantikannya di bawah Perkenan Sultan Selangor. Begitulah ya, begitu. Jadi itu pelantikan mufti. Baik. Mufti, ini saya sebut mufti, ingat, mufti tak bertindak sendirian tetapi dibantu oleh jawatan kuasa fatwa. Yang ini saya tak jelaskan sebelum ini bahawa mufti, kalau kita pergi jumpa mufti, kita bertanya kepada mufti tentang satu-satu persoalan hukum, mufti keluarkan pandangan, maka itu dianggap sebagai pandangan mufti. Boleh kita namakan fatwa tak? Boleh dari sudut pengertian bahasanya. Fatwa penjelasan. Tapi adakah dia maksud fatwa yang dikehendaki oleh undang-undang? Tidak. Sebab fatwa dia boleh jadi fatwa apabila mufti panggil jawatan kuasa bersidang dan memutuskan satu hukum, maka itu baru jadi fatwa dari sudut undang-undang. Tapi dia ada kuasa tak? Kalau nama fatwa, dia tak ada kuasa. Dia kena diwartakan. Nanti kita tengok sepintas lalu ya. Baik. Dan jawatan kuasa fatwa ni pun nama berbeza-beza. Okey. Kalau dia nama jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan. Ya, jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan. Kalau wilayah persekutuan, namanya Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Kalau Sarawak, namanya Lembaga Fatwa Negeri Sarawak. Beza-beza nama. Ustaz, undang-undang dia punya kuasa sama ke? Kuasanya sama. Okey, kuasa sama. Sebab apa kita kata kuasa sama? Sebab tuan-tuan kena ingat bahawa dalam al-ehwal agama, bidang kuasa pada negeri. Ya, bidang kuasa agama terletak pada negeri. Maksudnya, persekutuan tidak ada sebarang bidang kuasa dalam hal ehwal fatwa. Bidang kuasa undang-undang tak ada. Sebab tu kalau orang kata jawatan kuasa fatwa kebangsaan, jawatan kuasa fatwa kebangsaan sekadar memberitahu hukum saja. Dia tidak bertindak seperti mana dia boleh kuasakan undang-undang tu tak. Okey, jadi mufti dia tak bertindak sendirian tapi dia dibantu oleh jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni pun samalah dilantik dan diperkenankan kalau macam di wilayah diperkenankan oleh di Pertuan Agong. Okey, baik, itu perkara kedua saya sebut untuk ringkasan kita hari ini. Mufti setiap negeri ada seorang dan kemudian kalau kita jumpa mufti dan mufti kita tanya mufti jawab itu ada pandangan hukum saja. Dia bukan fatwa dari sudut makna yang dikehendaki oleh undang-undang. Kalau ada satu persoalan dikemukakan kepada mufti dan mufti rasa persoalan itu perlu untuk diketahui oleh masyarakat awam, maka mufti dia akan panggil satu jawatan kuasa untuk bersidang dan kemudian jawatan kuasa itu akan bersidang memutuskan satu-satu perkara. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kepada benda tu dah berlaku baru dia putus, tak payah. Fatwa ni dia boleh bertindak sebelum benda tu berlaku. Contoh saya bagi ya.
Yang terbaru kita di wilayah persekutuan. Kan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan kita berada daripada Encik Faris. Assalamualaikum, bagaimana di wilayah Persekutuan Labuan, di pejabat mufti wilayah juga kah? Baik, pejabat mufti wilayah Persekutuan Labuan, dia ada satu pejabat mufti wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Dia ada oleh Ketua Penolong Mufti Cawangan Labuan, Dr. Ahmad Zaki, yang itu pun bawah pejabat mufti wilayah Persekutuan, di bawah bosnya Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman bin Haji Abdullah. Kita ada, maknanya di wilayah ni kita ada 3. Satu wilayah Persekutuan Putrajaya, muftinya Datuk Dr. Luqman, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, muftinya Datuk Dr. Luqman juga, dan wilayah Persekutuan Labuan, muftinya pun adalah Datuk Dr. Luqman juga, sama je. Okey, dia bidang di bawah orang yang sama, wilayah-wilayah persekutuan. Okey, kalau contoh wilayah persekutuan Putrajaya tu diputuskan satu-satu, maka dia akan mengikat Kuala Lumpur dan mengikat Labuan sekali. Okey, harap jelas Encik Faris ya. Baik. Itu berkenaan dengan kedudukan pejabat mufti wilayah yang ada dekat Malaysia. Baik. Kemudian alhamdulillah, kemudian kita sebut apa tadi, contoh saya kata tadi, fatwa dia tak perlu tunggu benda tu berlaku baru nak putus. Tak. Dia boleh putus sebelum. Contoh saya bagi tadi ialah dalam waktu sekarang kita berhadapan dengan situasi pandemik. Jumlah kematian masih lagi mengatasi jumlah kematian pula. Jumlah kes harian masih lagi atas daripada 15,000. Okey, 18,000, 17,000, kadang-kadang pergi 20,000 dan sebagainya. Okey, jumlah kematian pun. Jadi baru-baru ini kita dah putuskan, bila kita tengok situasi pada satu ketika dulu ialah kematian sangat banyak sebagainya, maka diputuskan di peringkat fatwa wilayah persekutuan bahawa dibincangkan tentang hukum mengkebumikan jenazah lebih daripada 1 orang dalam 1 liang. Clear tuan-tuan ya? Kita putuskan hukum mengkebumikan jenazah dalam 1 liang tu lebih daripada seorang. Kebiasaan asas hukumnya 1 liang lahat untuk 1 jenazah. Betul? 1 liang lahat untuk 1 jenazah. Tetapi memandangkan situasi-situasi yang berlaku ini kita bimbang, ya, tak cukup tenaga, tak cukup kawasan perkuburan, bahawa kita bincang tentang mengkebumikan jenazah lebih daripada seorang dalam 1 liang, mungkin 1 liang tu 5 orang, mungkin 1 liang 3 orang dan sebagainya. Maka kita putuskan baru ini tentang keharusan melakukan perbuatan sedemikian. Sebab apa? Sebab keharusan kerana darurat, kerana keperluan. Kalau tak ada keperluan, maka dia tak boleh dilaksanakan. Okey, siapa yang akan menentukan? Ini kena bidang kuasa tuan-tuan ya, kena faham. Siapa yang akan menentukan berapa orang nak dikebumi dalam 1 liang? Pejabat harus mengkebumikan satu liang lebih daripada 1 jenazah. Okey, contoh macam tu. Yang akan menentukan 1 liang tu berapa orang, maka yang itu kita serah kepada kebijaksanaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai pelaksana. Kita kena faham. Sebab tu kadang-kadang orang tanya kan, kenapa Ustaz kan kerja Jabatan Mufti? Kenapa Ustaz tak tangkap orang yang langgar fatwa tu? Pejabat Mufti kerjanya mengeluarkan pandangan hukum, fatwa. Bila dah fatwa tu diwartakan, digazetkan oleh pihak kerajaan untuk tangkap orang yang langgar fatwa, contoh kita kata kan, menyertai pertandingan Ratu Cantik. Ratu Cantik, hukum dia haram, tak boleh. Ada warta dah, gazet kerajaan. Maka orang Islam yang menyertai pertandingan Ratu Cantik itu telah fatwa yang dikeluarkan oleh siapa? Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Kenapa ustaz-ustaz di pejabat mufti tak pergi tangkap? Kerana itu bukan bidang kuasa pejabat mufti. Bidang kuasa pejabat mufti ialah pengeluaran pandangan hukum dan fatwa, urusan penguatkuasaan di bawah Jabatan Agama Islam Negeri, bahagian penguatkuasaan. Masing-masing dah diseparatekan dia punya bidang tugas. Ya, baik, itu kena jelas tuan-tuan ya. Kena jelas dekat situ. Baik. Kemudian, kemudian kita sebut lalu bentuk fatwa di Malaysia. Fatwa yang diwartakan, yang ini yang kalau Encik Sufian tanya tadi, fatwa yang diwartakan ni yang dimaksudkan mengikat tadi.
mengikat tadi. Kalau dia tidak diwartakan, bermakna yang itu sekadar pemberitahuan hukum sahaja. Pemberitahuan hukum saja. Okey, yang ini dari sudut undang-undang. Fatwa yang diputuskan oleh jawatankuasa fatwa, dia sekadar fatwa saja, pemberitahuan hukum saja. Yang ni dia tidak mengikat. Okey, dia tak mengikat. Yang mengikat ni yang warta ni sebenarnya mengikat. Okey, baik. Fatwa oleh mufti, lisan atau bertulis, yang ini kita bagi contoh tadi. Kalau jumpa mufti, tanya mufti, yang itu hanya sekadar pandangan hukum sahaja. Okey. Fatwa yang diputuskan oleh jawatankuasa fatwa, ini sekadar pemberitahuan. Tak ada bidang kuasa undang-undang. Fatwa yang diwartakan, ya ada kuasa undang-undang. Tuan-tuan cuba tengok, kalau contoh kan, dia ada ayat dia, jawatan 9 yang bersidang pada tarikh sekian-sekian telah memutuskan begini. Ada status dekat tepi itu ditulis tidak diwartakan. Yang itu sekadar pemberitahuan hukum saja. Pemberitahuan. Kalau dia tulis ajaran di Negeri Sembilan, ajaran apa sebagai contoh kita kata, ajaran ABC lah kita contohkan. Ajaran ABC ini jawatankuasa fatwa Negeri Sembilan yang bersidang pada tarikh sekian-sekian, okey, telah memutuskan ajaran ABC adalah bertentangan dengan tuan-tuan cuba tengok dekat tepi tu dia ada tulis diwartakan. Apa maknanya? Maknanya kalau ada orang yang join kumpulan ini, orang tersebut turut boleh dikenakan tindakan undang-undang bawah enactment Negeri Sembilan. Dia boleh dikenakan. Sebab apa? Sebab dia diwartakan. Okey, selagi tidak diwartakan, maka tidak ada kuasa undang-undang, dia sekadar pemberitahuan hukum saja. Okey, tak boleh dibawa ke mahkamah, tak boleh. Tapi kalau dah diwarta, dia join kumpulan tersebut, maka dia boleh bawa kes tersebut ke mahkamah untuk didakwa, dibicara, dipenjara, didenda dan sebagainya. Okey, baik. Clear ya? Itu bentuk fatwa di ini yang mana yang mengikat kita sebenarnya yang diwartakan itu. Okey, yang diwartakan itu. Dia ada bidang kuasa undang-undang. Okey, baik. Cara pengeluaran fatwa, ini pun kena jelaskan semula bahawa fatwa di Malaysia ni ada dua. Satu biasa tuan-tuan dengar fatwa kebangsaan. Orang awam biasa sebut tuan-tuan fatwa JAKIM. Dia bukan fatwa JAKIM tuan-tuan. JAKIM tak keluar fatwa. Okey, itu kena faham betul-betul. JAKIM tidak mengeluarkan fatwa. Okey. Fatwa adalah dikeluarkan oleh yang sekarang ni saya tak ingat dah nama di JAKIM tu, tapi bukan nama jawatankuasa fatwa. Jawatankuasa pandangan hukum ke macam muzakarah MKI itu, okey. Yang itu fatwa di peringkat JAKIM ni, JAKIM dia urus dia. Okey, fatwa kuasa yang dianggotai oleh mufti-mufti seluruh negara ataupun timbalan mufti, wakil dia. Okey, jadi fatwa kebangsaan ni dia orang bersidang, kemudian putuskan satu perkara, dapat satu keputusan. Di fatwa kebangsaan ni semua mufti duduk bersidang dekat situ. Okey, yang pengurusi fatwa kebangsaan ini untuk sekarang ini ialah Datuk Wan Zahidi, bekas mufti wilayah persekutuan dulu. Okey, jadi dia duduk di situ, diputuskan saja dia punya pandangan hukum. Lepas tu bila hukum tu dah diputuskan, mufti-mufti bila balik ke negeri, dia bawa balik keputusan tu, dia tak ikut terus. Ada negeri yang ikut, ada negeri yang tak ikut langsung, ada negeri yang ubah suai. Okey. Kenapa? Kuasa agama bukan dekat kerajaan persekutuan tapi dekat kerajaan negeri. Bidang kuasa dia. Okey, itu dah diputuskan oleh perlembagaan. Baik. Kemudian fatwa kebangsaan ya, ingat tuan-tuan ya. Fatwa kebangsaan bukan fatwa JAKIM. Dia adalah fatwa yang diputuskan oleh 14 orang mufti yang bersidang pada satu masa. Okey, cuma fatwa tersebut tidak mengikat sebab dia tidak ada bidang kuasa undang-undang. Fatwa kebangsaan ni, fatwa yang biasanya dikeluarkan oleh pihak JAKIM tu selepas bersidang tu, okey, pandangan hukum tu, dia JAKIM ni urus dia saja. Yang itu sebenarnya dia tidak mengikat. Tak ikat Ustaz, sebab bidang kuasa agama adalah bidang kuasa negeri, persekutuan tak ada ya. Baik. Ya. Kemudian kita tengok ya, apa tu Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, fatwa negeri. Fatwa negeri mengikat apabila diwartakan. Okey, contoh kita bagi mudah ya. Fatwa kebangsaan
dia bersidang pada satu hari. Dia bersidang, lepas tu dia putuskan ajaran A, B, C sesat dan menyesatkan. Terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan faktor masalah. Baik. Orang yang masuk selepas keputusan tu dikeluarkan, orang yang join kumpulan tersebut masih tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang. Masih tak boleh. Okey, baik. Bila bawa balik ke negeri, okey, dah siap keputusan tersebut, bawa balik ke negeri, negeri bersidang pula, bersidang Dewankuasa Perundingan Hukum Syarak Fatwa Negeri bersidang dan kemudian memutuskan pula ajaran ABC itu adalah bertentangan dengan hukum syarak. Okey, tunggu warta itu keputusan fatwa. Orang yang masih lagi ikut ajaran tersebut tindakan undang-undang lagi. Sebab dia baru keputusan fatwa negeri. Okey, dia pun ambil keputusan bawa ke penasihat undang-undang negeri, dapat perkenan daripada sultan, barulah diwartakan. Dah dapat perkenan sultan, diwartakan. Bila dah warta, keluar je warta orang yang mengikuti ajaran tersebut selepas keputusan diwartakan, setelah mendapat perkenan daripada tuanku, barulah orang yang join benda tu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, boleh dikenakan undang-undang. Baik, clear tuan-tuan itu saya dah masuk sekali dihadapi oleh institusi fatwa. Dia ikat siapa tuan-tuan? Orang yang berada dalam negeri itu saja. Orang dalam negeri itu saja. Kalau fatwa tersebut, warta tersebut diputuskan oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, diputuskan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, ajaran tersebut salah. Okey. Orang yang berada di Negeri Sembilan je, dia terikat dengan fatwa tersebut. Okey, Negeri Melaka, walaupun ada ajaran yang sama, di Negeri Melaka, orang dia masih tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, sebab Negeri Melaka tidak wartakan ajaran tersebut lagi. Faham tuan-tuan ya? Sebab itu, bidang kuasa agama dengan bidang kuasa polis beza. Polis, dia lain. Orang mencuri kat Perlis, lari sampai ke Johor, polis Johor boleh tangkap. Boleh tangkap. Okey, kesalahan dia tu. Tapi kalau bidang kuasa agama, tak, dia mengikat orang yang berada dalam negeri tersebut sahaja. Sebab tu Encik Putu Faris, kalau okey, jawatan kuasa fatwa yang bersidang di Putrajaya oleh Persekutuan, dia putuskan satu hukum, ajaran ini adalah salah dari sudut undang-undang. Okey, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Baik, diputuskan di mana? Di Putrajaya. Hukum tersebut dia akan mengikat wilayah Persekutuan Labuan dan dia akan mengikat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu maksud dia. Okey. Jadi dia mengikat 3 wilayah sekali sebab apa? Sebab dia berada di bawah satu kuasa ataupun suatu mufti yang sama. Okey, clear dekat situ ya. Jadi kat sini kena jelaskan kepada kawan-kawan di luar sana tuan-tuan, fatwa kebangsaan bukan fatwa JAKIM. Dia diputuskan oleh 14 orang mufti. JAKIM cuma urus dia saja, mengeluarkan keputusan yang dah diputuskan saja. Bukan JAKIM yang memutuskan ajaran tersebut salah ke tidak. Jawatan kuasa fatwa kebangsaan urus dianya JAKIM. Itu kena betul-betul tuan-tuan ya. Kena urus dia betul-betul JAKIM dekat situ. Sebab tu kadang-kadang orang tua, kenapa bukan fatwa kebangsaan dah ada? Fatwa kebangsaan sekadar beritahuan hukum. Baik. Ini kita masuk kepada sulbul maudhu' ataupun perbincangan kita yang sebenarnya pada hari ini. Okay, iaitulah dia permasalahan fatwa yang berlaku di Malaysia. Okay, pertama ada beberapa perkara. Ya, kita insya-Allah paling lewat kita akan habis dalam pukul 11 insya-Allah ya. Kalau tak pun biasa-biasa dalam 1 jam setengah kira okey dah lah online ni. Letih sebenarnya ya. Baik. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita pun dah beralih dah daripada fasa dapat yang terbaik insya-Allah. Baik. Pertama, permasalahan fatwa yang tidak seragam. Ni kat Malaysia ni. Dia ada 4 situasi. Okay, 4 situasi. Satu, fatwa kebangsaan dengan fatwa negeri tidak seragam. Okey, fatwa kebangsaan dengan fatwa negeri dia tidak apa kita kata tidak selaras. Tidak selaras. Contoh, ada saya catat dekat sini sikit contoh ya. Contoh kita ambil yang tak selaras ini, tak selaras yang macam mana? Macam Encik Sufian cakap tadi.
isu ASN dan isu ASB. Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumi Putra. Okey. Kalau ikut keputusan ya fatwa kebangsaan kata harus kita buat simpanan dalam ASB tu. Dividen yang kita terima pun haruslah. Okey. Jadi itu pandangan fatwa kebangsaan tentang harusnya kita simpan duit dalam ASN ataupun dalam ASB. Tapi bila kita pergi kepada negeri, contoh Pulau Pinang, negeri kata apa? Haram. Macam Selangor pun dia ada pandangan haram. Sekarang ni Selangor kalau tak silap saya dibagi tempoh kepada PNB, Permodalan Nasional Berhad, untuk mengurangkan jumlah pelaburan dalam kaunter tidak halal. Punca Selangor, Terengganu, Pulau Pinang kata haram ni kenapa? Kerana jumlah dia punya pelaburan dekat kaunter tidak halal lebih daripada 33%. Lebih daripada 33%. Jadi tak boleh. Kan patutnya, tapi bila lebih daripada 33%, lebih daripada 30%, maka tidak dibenarkan. Jadi fatwa kebangsaan kata tak harus. Fatwa kebangsaan kata harus. Fatwa Negeri Pulau Pinang, Terengganu, Selangor kata haram. Sebab itu Selangor kata tak perlu keluar zakat duit daripada ASN dan ASB tu. Walaupun kita simpan sampai 100,000 dalam tu, jadi dia tak perlu kepada zakat. Sebab apa? Sebab zakat hanya dikeluarkan daripada harta yang halal. Jadi harta ni harta tak halal. Balik kepada soalan yang Cik Sufian tanya juga, boleh dekat situ maknanya. Saya nak ikut mana satu ni? Baik. Jawapan mudah kita biasanya di agensi mufti ni kita bagi pandangan mudah. Tuan duduk dekat mana? Okey, saya duduk Pulau Pinang lah Ustaz. Baik, kalau ikut duduk Pulau Pinang, tuan kena ikut fatwa yang diputuskan di Pulau Pinang. Tapi tengok jugalah, kalau sekadar pemberitahuan hukum, dia sekadar pemberitahuan saja. Dia tidak mengikat. Tapi kalau itu diwartakan, maka tuan-tuan kena ikut. Kena tengok, sama ada dia bracket dekat tepi keputusan tu, diwarta ke di fatwa. Kalau fatwa dia sekadar pemberitahuan saja. Pemberitahuan saja. Okey. Kalau dia warta yang itu memang mengikat. Langgar boleh jatuh hukum berdosa. Okey, baik. Itu contoh. Okey. Contoh kedua. Fatwa yang tidak seragam. Fatwa kebangsaan. Okey, fatwa yang kedua tak seragam negeri dengan negeri lain. Satu negeri dengan satu negeri. Dia tak seragam juga. Pening orang kampung. Baik. Okey, fatwa negeri dengan fatwa negeri ni tak sama. Contoh dia dekat mana? Baik. Kita ambil contoh fatwa berkenaan dengan anak tidak sah taraf. Anak tak sah taraf ni istilah yang kita bagi. Kalau orang dulu-dulu kata anak haram dan sebagainya, okey, sebenarnya anak tu tak berdosa. Yang berdosa mak bapak dia lah kalau melakukan zina. Sebelum kahwin dan sebagainya tu dah berzina, kemudian dapat anak tu tak berdosa. Anak tu adalah anak yang suci, bersih, tak ada masalah anak tu. Sebab tu kadang-kadang saya keluar sikit, ada orang tanya, Ustaz, dia ni anak haram lah Ustaz. Anak zina. Okey, boleh ke dia jadi imam? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia boleh jadi khatib, tak ada masalah. Baik, itu benda dia. Cuma kena ingatlah, kalau dia itu anak hasil daripada hubungan yang tidak halal, anak yang lahir itu perempuan, maka dia tidak boleh diwalikan pernikahannya oleh bapa yang menyebabkan kelahiran dia tadi. Tak boleh. Sebab bukan bapa yang diiktiraf hukum syarak. Baik. Okey, itu kena clear dekat situ. Baik. Jadi saya bagi contoh, fatwa negeri dengan fatwa negeri ini berbeza. Contoh macam mana anak tak sah taraf tadi. Contoh kita bagi macam ni. Okey, dekat negeri Perlis. Perlis ya. Kadang-kadang kan Perlis ni orang suka tanya. Kenapa Perlis ni dia punya keputusan lain daripada negeri lain? Nanti kita sebut. Dengan kita menghormati kerana tuan perempuan pegang bidang kuasa agama adalah bidang kuasa negeri. Pegang yang tu ya. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam isu pandemik sekarang ni, contoh ya, Majlis Keselamatan Negara. Dia kata okey, rumah ibadat telah boleh dibuka untuk menunaikan solat berjamaah. MKN. MKN mengeluarkan pandangan boleh untuk dibuka rumah ibadah untuk solat jemaah. Baik. Adakah selepas MKN putuskan, kita terus boleh pergi sembahyang jemaah di masjid? Asal masjid tu tutup.
tak boleh pergi. Okey. MKN kata boleh buka. Adakah kita pergi terus? Tak. Sebab apa? Biasanya MKN akan sebut tertakluk kepada keputusan negeri. Pihak berkuasa agama negeri. Sebab apa? Sebab bidang kuasa agama dekat negeri. Sebab itu walaupun MKN putuskan dah boleh pergi sembahyang Jumaat, kita tengok kadang-kadang ada negeri yang mengeluarkan pandangan tetap negeri dia tak buka lagi juga masjid. Ada negeri kata boleh buka masjid tapi 4 orang saja AJK. Ada negeri pula kata okey kita boleh buka masjid dengan contoh begitu, berbeza-beza antara negeri. Sebab apa? Walaupun MKN dah keluar keputusan umum sebab bidang kuasa agama dekat negeri. Macam contohlah kata, saya kerja di Putrajaya. Okey, Putrajaya. Rumah saya dekat Negeri Sembilan. Contoh begitu kan? Okay. Jadi bila mana saya pergi semayang di Putrajaya, katakanlah dibenarkan untuk semayang berjemaah di Putrajaya itu 300 orang. Saya pun pergi, dapat semayang sekali dengan 300 orang. Tapi bila saya balik ke rumah saya, okey, kerajaan negeri Sembilan contoh dia putuskan 150 orang je boleh hadir ke masjid. Saya pergi, saya pergi, ingat tuan-tuan ya, Putrajaya 300 contoh. Saya di Putrajaya saya pegang 300 lah sebab saya petang habis kerja balik, saya nak pergi sembahyang Jumaat. Di masjid dah ada 150 orang penuh. Jadi pintu masjid tutup tak boleh buka. Saya pun kata, saya kerja kat Putrajaya 300. Kenapa pula Negeri Sembilan saya tak boleh sembahyang? Sebab bidang kuasa agama mengikat negeri tersebut. Jadi Putrajaya kata 300 itu wilayah persekutuan. Bila balik Negeri Sembilan, kena ikut yang mana? Kena ikut yang negeri tempat engkau berada. Contoh Putrajaya, rumah Negeri Sembilan. Asal orang Perlis, balik Perlis kena ikut keputusan yang diputuskan di negeri Perlis tersebut dari sudut solatnya, tak boleh ada tahlil dan sebagainya. Contoh tak boleh buat tahlil, tak ada doa kunut. Contoh saya sebut, contoh saja. Jadi kena ikut tak? Kena ikutlah. Sebab itu yang diputuskan oleh pihak berkuasa agama negeri dekat sana untuk pandangan resmi negeri tersebut. Okey, kita raikan. Selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak, kita raikan. Baik. Okey, itu fatwa negeri dengan negeri lain tadi saya sebut. Contoh anak negeri Perlis, okey, isu berkenaan dengan mahkamah syariah biasanya, saya sebut biasanya, keputusan fatwa biasanya diikuti oleh hakim mahkamah. Biasanya diikuti. Jaranglah, seingat saya, jarang sangat hakim memutuskan penghakiman yang lain daripada keputusan yang diputuskan oleh fatwa. Biasanya dia boleh, sebab itu dalam klausa fatwa dia boleh panggil mufti untuk datang memberi. Setahu saya, wallahualam, sebab bidang kuasa lain tu, bidang kuasa mahkamah tu. Tapi seingat saya, kalau yang saya pernah ikuti dulu ialah fatwa dia akan mengikat keputusan yang warta ya, keputusan fatwa yang warta dia mengikat keputusan mahkamah syariah. Dia mengikat keputusan mahkamah syariah. Mahkamah sivil tak. Dia tak ikat. Tapi kadang-kadang bidang kuasa saya harap jelas Encik Sufian ya. Makna fatwa yang diwartakan dia mengikat mahkamah syariah, dia tak mengikat mahkamah sivil. Biasanya saya sebut biasa sebab saya tak berani nak jawab confirm. Biasanya hakim syar'i yang setahu kita tak pernah selama ini memutuskan penghakiman yang lain daripada fatwa yang diputuskan di negeri yang dia ada tu. Tu dia. Okey. Baik. Saya harap jelas Encik Sufian ya penjelasan tu. Alhamdulillah. Okey. Kemudian cuma dekat sini saya nak jelas sikit. Bidang kuasa jabatan mufti, pejabat mufti dengan bidang kuasa jabatan kehakiman syariah dia berbeza. Berbeza dekat mana? Okey, contoh. Tuan-tuan mungkin terbaca dan dengan apa yang berlaku pada hari ini, iaitu ada viral baru-baru ini berkenaan dengan isu vaksin yang mana kalau apa kita kata vaksin ini, suami kata kalau isteri ambil vaksin maka jatuh talak. Okey, ini isu besar ni. Suami kata kalau isteri aku ambil vaksin maka jatuh talak dia. Ni suami dia kata. Baik. Isu ni kecoh. Isu ni kecoh.
kenapa jabatan mufti, pejabat mufti diam aja? Ini saya kait dengan persoalan Cik Sufian. Bagus. Persoalan Cik Sufian tu dia mengembangkan kita punya perbincangan. Okey, itu saya kadang-kadang saya suka kepada persoalan sebab persoalan ni dia akan okey, saya teringat sesuatu yang saya nak ceritakan semula. Tu benda dia. Okey, baik. Jadi itu benda yang bagus. Sebab itu kan dalam keterangan ulama kan, di antara orang yang baik ialah orang yang mengemukakan persoalan, menyebabkan persoalan-persoalan dia itu dikembang manfaat lebih banyak untuk masyarakat. Alhamdulillah. Baik. Jadi contoh saya sebut tadi, suami dia kata kalau isteri ambil vaksin jatuh talak. Orang pun tanya, kenapa jatuh talak ke tidak semua. Tuan-tuan dan puan-puan kena jelas di sini bahawa isu yang berkait dengan rumah tangga, khususnya rumah tangga, talak, khususnya cerai dan sebagainya, yang ini tidak boleh dirujuk kepada pejabat mufti, jabatan mufti. Tak boleh. Kes macam ni, sebab kes jatuh talak dan sebagainya, dia kena rujuk mahkamah syariah yang berdekatan. Bidang kuasa yang berbeza. Mufti boleh bagi pandangan, tapi pandangan mufti itu tidak valid. Pandangan dia kata, pada pandangan saya, sekiranya benda ini berlaku, maka jatuh talak. Itu pandangan mufti. Contoh. Adakah fatwa itu boleh diikuti? Belum. Sebab bidang kuasa yang sebenar yang boleh memutuskan jatuh talak ke tak jatuh ke talak isteri yang ambil vaksin tanpa kebenaran suami ni tadi adalah mahkamah syariah. Sebab tu kadang-kadang orang jumpa kita, orang tanya tentang isu faraid. Ustaz ni macam mana ni, ustaz gini. Kita kata, minta maaf tuan, yang ini boleh tak kami channelkan tuan pergi ke mahkamah syariah. Ustaz, suami saya gini, kalau saya buat gini jatuh talak. Puan, masalah puan ni kena rujuk kepada mahkamah syariah yang berdekatan dengan tempat tinggal puan. Itu benda kena jelas dekat situ tuan-tuan ya. Baik. Macam contoh baru ni, kadang-kadang ada orang marah tuan-tuan. Ya, ada orang marah sebab kita tak jawab soalan. Ya, kita jawab tapi bukan bidang kita tak boleh jawab. Takut kita telah melangkaui bidang kuasa kita. Contoh yang baru ni ada kes berkenaan dengan ketidakpuasan hati hamba Allah berkenaan dengan isu pembesar suara. Azan, speaker, pembesar suara. Orang Islam. Bila tak puas hati, dia rujuk jabatan mufti, dia minta jabatan mufti ambil tindakan dan sebagainya. Kita jawab bahawa bidang kuasa, isu berkaitan dengan masjid dan sebagainya tidak boleh dirujuk kepada pejabat mufti, jabatan mufti. Okey, apa yang dia kena rujuk kepada jabatan agama Islam negeri. Kalau contoh kes tu berlaku di wilayah, kita akan bagi pandangan rujuk kepada jabatan agama Islam wilayah persekutuan. Orang pun marah. Kita tanya hukum tak nak jawab ke? Bukan tak nak jawab hukum. Bidang kuasa dan dari sudut peraturan sebenarnya pentadbiran di situ. Jadi kena rujuk kat sana lah. Sebab tu kita jawab kadang-kadang orang marah. Biasalah tuan-tuan, nak memuaskan hati setiap manusia ni memang tak boleh. Okey, baik. Tu ada Ilim Jelebu kata ada persoalan boleh kemukakan insya-Allah. Sekadar saya mampu, saya jawab. Bidang saya jawab. Kalau luar bidang saya jawab tak tahulah. Okey, baik. Tu fatwa negeri dengan negeri lain. Tadi saya kata tak selesai juga. Mana kita kata negeri Perlis, dia kata apa? Anak yang lahir. Okey, katakanlah mak ayah dia berzina, mengandung, lepas tu dah confirm mengandung, kahwin. Lepas tu bila dah kahwin, keluar anak dan bapa tu pula yang lelaki, maka boleh tidak, tuan-tuan pegang satu benda je, dia dah mengandung sebelum akad nikah. Okey, mengandung sebelum akad nikah. Baik. Lalu dia pun kahwin, akad nikah lepas mengandung dah sebulan, dia kahwin, lepas tu 8 bulan dia lahirkan anak. Bapa ni kata, ni anak aku. Perlis kata apa? Boleh dibinkan kepada bapa tersebut. Katalah bapa tersebut nama Ali, boleh dibinkan anak ni kepada Ali tersebut. Boleh dibinkan. Itu fatwa negeri Perlis. Ada rujukan dia. Ada sandaran dalil dia. Baik. Tapi 13 negeri lain tuan-tuan, hanya Sabah, Sarawak semua kata apa? Anak yang tidak sah taraf ini. Maksudnya anak yang dikandung sebelum akad nikah yang sebenar, maka anak itu dianggap tidak sah taraf dan tidak boleh dibintikan kepada bapa yang menyebabkan kewujudan dia. Tak boleh. Dia kena dibintikan kepada, contoh-contoh fatwa setengah negeri, binkan kepada Abdullah. Kalau tak silap saya, fatwa Pulau Pinang disebut tentang dibintikan kepada Abdullah. Ada sebahagian negeri kata dibintikan atau dibintikan kepada
nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Okay, itu beza. Negeri Perlis dia kata boleh dibinkan, negeri tak boleh. Okay, itu pun fatwa tentang isu anak tak sah taraf ni antara negeri lain dengan negeri antara 13 negeri ni pun dia ada negeri ni tak jelas dijelaskan oleh negeri ni. Contoh kita kata di wilayah dulu saya rasa dah direview fatwa itu disebut bahawa anak yang lahir selepas 6 bulan 2 detik 2 saat 2 lahzah, anak yang lahir biasa orang perempuan mengandung 9 bulan 10 hari kan, dia melahirkan anak selepas 9 bulan 10 hari biasanya begitu. 6 bulan 2 detik 2 lahzah 2 saat tu lepas dia melahir maka anak tu dianggap sebagai anak sah taraf. Okay, sah taraf. Itu ada fatwa negeri. Kalau tak silap saya fatwa wilayah dulu ada macam tu. Tetapi fatwa tu tak jelas. Sebab fatwa tu kata apa? Anak yang lahir selepas 6 bulan 2 detik dikira dikira anak sah taraf. Baik. Yang ini fatwa ni dia agak membuka ruang dan membahayakan. Lalu kita rujuk kepada fatwa Negeri Sembilan. Fatwa Negeri Sembilan sebagai contoh diikat. Diikat macam mana? Melaka diikat. Dia kata apa? 6 bulan 2 detik itu dia punya syaratnya ialah dia tidak mengandung sebelum akad nikah yang sebenar. Kalau dia dah mengandung sebelum akad nikah maka anak tu tetap tidak dikira sebagai anak sah taraf walaupun dilahirkan selepas 9 bulan. Okey, itu clear. Itu saya nak sebut tentang fatwa negeri dengan negeri lain ni dia berbeza. Sebab tu tadi kan dia timbul masalah, Ustaz macam mana ni Ustaz? Negeri A kata halal, negeri B kata haram, negeri C kata makruh. Macam mana? Satu, baik. Jawapan saya untuk kita orang awam, ikut fatwa yang kita berada di negeri tersebut. Kalau fatwa tu diwartakan di negeri yang kita duduk, maka wajib ikut. Tapi kalau fatwa itu tidak diwartakan, dia sekadar pemberitahuan hukum, maka yang itu kita masih ada ruang untuk melihat kepada fatwa negeri lain. Kalau warta, kena ikutlah tuan-tuan apa yang diputuskan di negeri kita duduk tersebut. Okey, baik. Kemudian, itu fatwa negeri dengan negeri lain. Okey. Kemudian, ketiga, fatwa tokoh agama dengan badan otoriti. Ini isu vaksin lah ni banyak. Okay, isu vaksin. Macam mana? Baik, kita tengok ya. Badan otoriti, Jabatan Mufti lah contoh. Dia mengeluarkan fatwa tentang wajib ambil vaksin bagi orang yang telah ditentukan namanya untuk ambil vaksin. Okey, wajib ambil orang yang dah ditentukan namanya. Macam contoh frontliners dan sebagainya dulu. Wajib. Dan boleh kenyampuk sila-sila. Kalau ada persoalan dikemukakan. Tak ada. Boleh tulis dekat situ atau macam mana terpulang lah. Terpulang ya. Okey. Ada yang nak bertanya ke ataupun lebih mudah untuk ditulis, tulis je dekat situ, tak apa. Sebab banyak dah kawan-kawan lain dah bertanya tu, tak ada masalah. Okey. Baik. Fatwa tokoh agama dengan badan otoriti ini, ya, Puan Nora ya, kalau ada apa-apa persoalan boleh tulis kat tepi, tak ada masalah. Saya sentiasa tengok persoalan yang dikemukakan. Okey, baik. Fatwa tokoh agama dengan badan otoriti, ini isu vaksin dengan kita. Isu vaksin ni sebagai contoh fatwa kita, ya, fatwa negeri-negeri pun memutuskan bahawa pengambilan vaksin wajib bagi orang yang dah ditentukan nama-nama dia dan harus bagi orang yang tidak ditentukan nama dia. Okey, ini fatwanya. Baik. Kemudian ada pula tokoh-tokoh agama datang ceramah-ceramah, dia kata vaksin ini benda yang membahayakan, vaksin ini konspirasi Dajjal, vaksin ini konspirasi negara-negara besar untuk membunuh umat Islam dan sebagainya. Ini dah jadi huru-hara. Di sini kita kena ingat bahawa sekiranya fatwa berkenaan dengan vaksin tersebut, wajib ambil vaksin bagi orang yang dah ditetapkan nama dia dan harus mengambil vaksin bagi orang yang tak ditentukan nama dia. Okey, tapi benda tu boleh berubah. Keputusan tu boleh berubah. Kalau kerajaan kata memandangkan suasana hari ini kita begini, kita kena wajibkan semua, pun dia akan jatuh hukum wajib kerana itu adalah perintah ulil amri. Okey, baik. Jadi benda ni tiba-tiba ada tokoh agama datang, dia kata tak wajib lah. Orang yang macam ni sebenarnya
dia telah melakukan kesalahan melanggar fatwa. Ikut mazhab mana yang Perlis pakai ni masalah isu anak luar nikah ni? Saya tak ingatlah sebab lama dah kes tu, sebab saya pun masa ada dia kalau tak silap ya, minta maaf tuan-tuan puan-puan selama 51 orang, minta maaf kalau tak silap, saya kena rujuk balik sebab saya tak ingat. Tapi dia mengambil kira pandangan beberapa orang ulama yang minoriti, tetapi ulama ini dianggap muktabar juga pandangan mereka. Tapi pandangan ini adalah pandangan minoriti. Ada pandangan ulama. Bila perempuan itu mengandung dan lelaki itu tidak menafikan bahawa anak itu adalah anak dia, daripada ulama memang mengatakan bahawa dia bukan, kalau tak silap saya dalam minoriti sangat dalam mazhab Maliki, kalau tak silap saya. Kalau tak silap. Ataupun pandangan daripada sahabat-sahabat dulu, wallahu alam, saya tak berapa ingat. Tapi yang saya pasti Perlis ada sandaran dalil dia. Cuma sandaran dalil itu adalah sandaran dalil yang dhaif, yang lemah bagi pandangan 13 negeri. 13 negeri kata tak boleh kerana dia membuka ruang untuk kes zina. Itu bendanya. Okey, cuma saya nak sebut dekat sini untuk pandangan Puan Nora ni bahawa negeri sekalipun nampak macam lain daripada negeri lain, sebenarnya mereka mesti ada sandaran dalil. Mesti ada sandaran dalil dia. Okey, itu bendanya. Jadi Perlis dia Perlis ni dia negeri yang tak ikut mazhab. Okey, kalau kita tengok dalam negeri Perlis ni, dia punya peraturan dia, undang-undang dia pun, Perlis ni dia merujuk kepada apa? Perlis dia merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah. Dia macam tu. Dia ayat dalam enakmen negeri Perlis tu, dia Perlis kepada Al-Quran dan juga sunnah dalam apa-apa masalah yang dia hadapi. Dia berbeza dengan Negeri Sembilan, dia berbeza dengan negeri Pahang, dia berbeza dengan wilayah persekutuan. Untuk pandangan Puan Nora dekat sini, untuk pencerahan kita bersama bahawa Perlis dalam isu kes anak luar nikah ni yang boleh dinasabkan kepada bapa yang menyebabkan dia lahir tu, dia ada sandaran dalil dia. Kalau tak silap saya sebut tadi, pandangan beberapa orang ulama, dan pandangan ini bukan ulama tabar belaka. Cuma ulama daripada fatwa daripada 13 negeri lain tidak menerima sebab kebimbangan membuka ruang kepada banyak masalah-masalah ke depan, terutama masalah pewarisan, harta pusaka dan sebagainya lah. Pewalian nikah dia akan jadi masalah dekat situ. Jadi pandangan ni pandangan yang berbeza-beza. Sebab apa? Perlis ni dia kalau tanya ikut mazhab tadi memang dia tak adalah. Sebab dalam pandangan Perlis, enakmen dia dalam mengeluarkan apa-apa fatwa atau memperakukan apa-apa fatwa Perlis hendaklah mengikut Al-Quran dan sunnah. Perlis ni memang dari segi akidah pun dah lain. Sebabnya dia mengikut Al-Quran dan juga sunnah. Cuma saya bagi kepada kita sama-sama yang ada dekat sini bahawa kita tidak boleh komen negeri lain. Sebab apa? Sebab bidang kuasa agama adalah bidang kuasa negeri tersebut. Tak boleh. Okey, kita tak boleh komen sebab dia akan menimbulkan satu polemik lain. Okey, sebab dari sudut akidahnya memang kalau kita macam kita kan, khususnya kalau kita lihat wilayah tak ada, kalau negeri Johor sebagai contoh, dia ada sebut dalam bab akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Full stop dekat situ. Okey, kalau macam negeri Johor disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran mazhab Asy'ariyah Maturidiyah dalam bab akidah. Bab fiqahnya rujuk mazhab Syafi'i lazimnya. Okey, tapi boleh juga rujuk mazhab yang lain. Dan dalam bab tasawuf rujuk kepada Imam Ghazali dan juga Junaid Al-Baghdadi. Dia beza. Perlis tak ada. Perlis dia kata dalam memperakukan apa-apa pendapat dan sebagainya, maka Perlis hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah. Sebab tu nampak kalau orang tanya kita, Puan Nora ni berbalik, kenapa Perlis berbeza? Sebab metodologi pengeluaran fatwanya berbeza. Sebab dia merujuk pada Quran dan sunnah dan dia tidak merujuk kepada mana-mana mazhab. Berbeza dengan negeri lain yang asas rujukannya mazhab Syafi'i dulu. Dalam bab fiqahnya mazhab Syafi'i dulu, lepas tu barulah kita tengok kepada mazhab yang lain.
Begitu juga dengan isu akidah, kita akan rujuk pandangan Asy'ariyah Maturidiyah dulu, begitu asas dia. Tapi perlis tak, dia rujuk kepada Al-Quran dan juga tu benda dia. Okey, tapi kadang-kadang dia ada beza-beza lah bila keadaan macam ni, dia akan berbeza-beza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Dia isu penora kata payah juga gini. Itu yang kita biasanya kita membagi penjelasan bahawa kita duduk dekat negeri mana, kita ikut pandangan negeri tersebut. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Itu je jalan paling mudah sebagai orang awam. Sebagai orang awam, itu je caranya. Kalau takdir Allah SWT, kita ni sebagai cikgu lah, sebagai contoh, dipindah ke negeri Perlis, kita ikut panduan yang telah diputuskan oleh negeri Perlis. Kalau kita pindah pula ke negeri Sembilan, kita ikut negeri Sembilan ni sebagai contoh. Dia macam tu lah situasi-situasi dia. Tapi apa-apa hal pun, saya memberi satu keyakinan pada tuan-tuan bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Muhammad Hazwan tanya, pandangan mazhab pun ikut Al-Quran dan Sunnah kan Ustaz? Memang sebab itu ulama kata iza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Bila sahnya hadis itu maka dia adalah mazhabku. Imam Syafi'i sebagai contoh. Apa yang diputuskan oleh mazhab Syafi'i semuanya berdasarkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Apa yang diputuskan oleh mazhab Hanafi semua berdasarkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Apa yang diputuskan oleh mazhab Imam Malik juga berasaskan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Cuma bagaimana itu menilai satu-satu nas tersebut. Sebagai contoh kita bagi. Saya harap yang Puan Nora tadi clear lah ya. Yang itu memang susah kita nak jelaskan sebab dari sudut pertanyaan Puan Nora tu Perlis, satu, dia tidak merujuk kepada mana-mana mazhab, dia direct merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis kerana tidak ada peruntukan dalam enakmen dia tentang perkara itu, negeri lain ada peruntukan tersebut. Okey. Kemudian dari sudut kita sebagai orang awam, ini saya ringkaskan pertanyaan pada orang tadi, kita dekat negeri mana kita berada, maka kita ikutlah pihak berkuasa agama negeri tersebut. Kalau contoh, kita berada negeri Sembilan sekarang ni, sebagai contoh, kita doa semayang subuh, ada doa kunut lah contoh. Teruskan je doa kunut. Kalau kita pindah ke Pahang, ada doa kunut. Tiba-tiba pindah Perlis, tiba-tiba, saya kata ya, tiba-tiba ada peraturan mengatakan tidak boleh baca doa kunut di masjid yang masjid resmi lah, masjid besar sebagainya. Maka kita pun tak perlulah baca doa kunut. Itu je benda yang saya bagi penjelasan mudah untuk kita. Baik. Geng Kufu dengan Perlis. Ini pandangan-pandangan dia orang lah ya, pandangan dia orang. Masing-masing ada hujah dan juga dalil. Saya tak nak komen sebab ni pun kira kawan-kawan kita juga. Ya, kalau kita dengar pandangan Dr. Ruzaimi, kita dengar pandangan Dr. Kamilin, lepas tu kita buat perbandingan dengan pandangan Ustaz Muhaizat ke pandangan Azhar Idrus ke, mungkin kadang-kadang ada persamaan dan kadang-kadang ada perbezaan. Biasa sebab itu kita nak menyelesaikan masalah apa-apa hal pun tuan-tuan puan-puan, sebab itu kita kena ada agensi mufti ni. Sebab tu kita ada, sebab tu saya kata perkara yang ketiga ni, sebab dia isu ketiga ni tadi yang isu Puan Nora bangkitkan tu ialah badan otoriti dah keluarkan satu pandangan. Sekiranya ada mana-mana tokoh agama mengeluarkan pandangan yang berbeza dengan fatwa yang dah diwartakan, tindakan di bawah enakmen yang ada dekat negeri. Enakmen mana? Langgar fatwa. Boleh kena denda sampai RM3,000 dan boleh kena penjara tidak lebih setahun kalau tak silap saya. Itu benda. Pandangan-pandangan dia. Okey, pandangan. Baik. Yang Puan Nora kata geng mufti, Rora, Dr. Kamilin, Sukufu Perlis, itu saya tak nak komen lah, tu kawan-kawan kita sekali. Okey, cuma pandangan-pandangan kita nilai, kalau kita nak mudah macam mana? Tengok kepada apa yang diputuskan oleh pihak berotoriti. Jangan tengok pandangan orang perseorangan, jangan. Tengok pandangan pihak berotoriti. Lebih mudah. Contoh saya bagi untuk lebih clear. Sebelum saya clearkan pandangan Azwan tu, apa-apa hal pun kita kemukakan, maknanya mudah cerita ialah macam contoh ya, isu zakat. Saya bagi contoh isu zakat. Zakat memang kalau kita tanya ustaz-ustaz kita sekalipun, memang kebanyakannya kata kalau kita duduk di satu tempat dan kita ada duit banyak, kita keluarkan zakat, lepas tu zakat tu kita tak nak bagi ke pusat zakat. Kita nak bagi sendiri kepada fakir miskin yang kita kenal. Dari sudut hukumnya memang sah, tak ada masalah. Dari sudut hukumnya memang sah dan boleh. Sah dan boleh buat begitu. Bagi pada asnaf direct. Tetapi
untuk mengelakkan situasi-situasi lain, permasalahan-permasalahan lain yang berlaku. Sebab itulah di peringkat pihak berkuasa berautoriti ini, mereka mengeluarkan pandangan yang boleh kata selaras semua negeri, boleh kata ya, tidak selaras semua negeri. Maknanya siapa-siapa yang mengeluarkan zakat secara persendirian, tidak melalui pusat zakat dan sebagainya, okey, maka zakatnya sah. Dengar ya, zakatnya sah, tetapi orang yang melakukan perbuatan sedemikian berdosa. Ini timbul isu ni. Okey, dia bagi zakat direct, tak melalui pusat zakat, dia bagi terus ke fakir-fakir miskin, zakat dia adalah sah, tetapi berdosa kerana langgar perintah ulil amri yang menetapkan supaya zakat diberi melalui pusat zakat. Nampak tak? Itu sebab tu saya kata, kita sekarang ni jangan tengok pandangan Dr. Zaimi ke, Ustaz Muhaizat ke, Dr. Kamilin ke, dalam isu-isu ni untuk memudahkan kita sebagai orang awam, kita rujuk kepada pihak berkuasa agama. Kalau benda tu dah diputuskan oleh pihak berkuasa, kita ikut yang pihak berkuasa agama di mana negeri kita berada. Itu lebih memudahkan urusan kita. Sebab tu adanya pejabat mufti. Okey, jadi pandangan mazhab Quran dan sunnah semua sekali tadi memang semua sekali, cuma pentafsiran berbeza. Allahumma salli ala Muhammad, pentafsiran berbeza. Contoh kita kata isu solat berjamaah. Mazhab dia berdasarkan kepada hadis juga. Dia semua berdasarkan kepada hadis. Okey, tentang solat jemaah ini. Cuma sebagai contoh, siapa-siapa hadis kan, siapa-siapa yang mendengar azan dan kemudian tidak pergi solat berjemaah di masjid, la salatalahu. La salatalahu, hadis kata. La salatalahu, tidak ada salat baginya. Tafsiran word by word. Maka yang ini, kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata la salatalahu, maka pahalanya kurang. Maksud dia, semayang sah tak? Semayang dia kat rumah, sah. Tapi kalau ikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, la salatalahu, maka tidak sah salat dia di rumah. Itu pandangan yang berbeza. Nas sama, tapi cara menginterpretasi, cara mengistimbatkan hukum itu berbeza. Okey, clear Encik Hazwan insya-Allah. Puan Nora pun rasa insya-Allah clear dah tu. Untuk saya bagi penyelesaian je. Mana jangan ikut orang ni, jangan ikut orang ni, ikut pihak berkuasa agama. Itu lebih yang tanya mengikut pengalaman Malaysia, ada tak fatwa yang diputuskan berbeza daripada pandangan mazhab Syafi'i? Ada. Contoh paling dekat ialah contoh isu solat Jumaat dalam masa wabak pandemik ini. Ikut mazhab Syafi'i, muktamad mesti 40. Kurang daripada 40, maka hendaklah ditunaikan solat zuhur. Jumaat buat, tapi lepas itu kena buat solat zuhur. Tapi kita di wilayah persekutuan dan beberapa negeri yang lain, contohnya menetapkan jumlah dia, macam wilayah dulu kita tetapkan tidak kurang daripada 4 orang. Selangor ditetapkan tidak kurang 12 orang. Yang ini sebenarnya kebanyakannya taklid kepada mazhab. Taklid kepada mazhab Maliki, semayang Jumaat itu sah. Perlu tak diiringi dengan sembahyang zuhur sebab jumlah tak cukup 40? Taklid mazhab Maliki tak perlu. Tapi kalau tuan-tuan ikut juga semayang Jumaat di masjid, semayang Jumaat di masjid, dan kemudian semayang Jumaat tu kita kira ada 12 orang saja, maka taklid mazhab Maliki sah. Sah. Tapi seeloknya, kita di wilayah persekutuan biasanya kita bagi pandangan seeloknya semayang Jumaat tadi yang ditunaikan, balik ke rumah, tunaikanlah juga sembahyang tiap jalan apa kita kata, jalan selamat. Itu harap jelas Cik Sufian ya. Pengalaman saya bagi yang paling dekat dengan kita senang. Paling dekat dengan kita lebih mudah. Biasanya kalau tuan-tuan tengok dalam isu pelaburan emas, perniagaan emas dan sebagainya, ada pandangan-pandangan yang diambil oleh fatwa berasaskan kepada pandangan Imam Ibn Taymiyah. Ada. Itu luar daripada mazhab Syafi'i. Tapi saya bagi tadi yang paling dekat dengan kita supaya kita nampak ialah isu solat Jumaat jumlah 40. Okey, harap Cik Sufian clear insya-Allah ya. Baik. Sebab memang dalam isu fatwa kita dibenarkan. Mufti lazim ikut mazhab Syafi'i first. Sekiranya mufti, jawatan kuasa fatwa melihat
bahawa pandangan Syafi'i ini akan menimbulkan sedikit permasalahan dalam masyarakat, itu isu dalam solat Jumaat tadi, maka boleh dirujuk kepada mazhab-mazhab yang lain, Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Tapi kalau Safat Hanafi, Hambali, Maliki juga nampak macam akan membesarkan suasana masyarakat, mufti boleh memutuskan ijtihad atau pandangan dia sendiri. Boleh keluar pandangan sendiri, tak ada masalah. Dia boleh macam contoh kita kata Perlis tadilah, dia pun boleh pergi ambil kepada pandangan orang perseorangan, ulama-ulama yang muktabar. Boleh dia ambil macam tu. Okey, clear ya? Baik. Alhamdulillah, Cik Sufian kata jazakallah. Okey, Ustaz, apa perbezaan antara fatwa dan ijtihad? Apakah maksud asasnya dia lebih kurang sama, cuma perbezaan yang sangat ketara ialah biasanya ijtihad ini dia melibatkan individu perseorangan. Dia melibatkan individu perseorangan. Tapi fatwa biasanya dia melibatkan institusi. Institusi. Itu je beza yang lebih mudah untuk orang awam. Okey, fatwa dia melibatkan institusi, kalau ijtihad biasanya melibatkan orang perseorangan. Okey, itu. Jadi kedua-duanya adalah merupakan satu pandangan hukum sama dari sudut itu. Tetapi fatwa biasanya dikaitkan dengan institusi fatwa. Kalau ijtihad biasanya itu pandangan orang perseorangan. Tanya ulama ni, pergi jumpa dia jawab begini-begini, itu ijtihad. Ijtihad dia. Tapi kalau keluar macam ni, itu adalah fatwa. Contoh kita katakan mazhab Syafi'i kan, mazhab Syafi'i kan dia pandangannya begini, Imam Syafi'i kan, dia keluarkan dia punya ijtihad dia dekat Mesir lain, kalau dekat Iraq lain pula, itu ijtihad ni dia biasanya melibatkan institusi. Okey, baik, alhamdulillah. Banyak soalan kita hari ni, harap-harap bolehlah menyelesaikan beberapa masalah ya. Baik. Jadi fatwa tokoh agama dengan badan otoriti ini saya bagi penyelesaian kepada kita. Fatwa tokoh agama kita boleh dengar. Okey. Tetapi yang kita kena ikut adalah fatwa yang dikeluarkan oleh badan otoriti. Contoh paling senang ialah isu berkenaan dengan ajaran sesat. Paling senang. Okey. Badan otoriti telah mengatakan bahawa ambil kira pandangannya perlu ditolak oleh kita yang bermazhab Syafi'i. Okey. Sebelum saya itu ya, Encik Jihaduddin, Assalamualaikum, dia kata mohon pencerahan dalam bab akidah, adakah percanggahan dengan aliran Asy'ariyah Maturidiyah boleh diambil kira pandangannya ataupun perlu ditolak oleh kita yang bermazhab Syafi'i? Baik. Untuk orang awam, sebagaimana saya menasihatkan kita mengikut aliran arus perdana di Malaysia, iaitulah dia aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Dengan saya tak mengatakan bahawa aliran selain daripada yang diputuskan macam Syiah dan sebagainya, aliran yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah ni yang tidak dikatakan keluar daripada Ahlus Sunnah, yang itu kita hormati. Itu kita hormati, cuma kita tak ikut. Kita ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Maksudnya kalau soalan Cik Jihaduddin ni boleh diambil kira ke? Boleh diambil kira pandangan tersebut, melainkan yang diputuskan terkeluar pada Ahlus Sunnah. Contoh Syiah, tak boleh ambil kira lah yang tu. Okey. Macam contoh, kalau itu satu. Yang kedua, selaku orang awam kita ni, kita nak ikut mana? Kita ikut aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa? Kerana dia adalah aliran arus perdana. Jadi sebagai orang awam, saya nasihatkan persoalan Cik Jihaduddin ni, dan saya bagi kepada semua, dan Cik Jihaduddin juga boleh sampaikan kepada kawan-kawan di sana. Ada beberapa perkara saya putuskan macam ni. Asy'ariyah Maturidiyah adalah aliran arus perdana di negara kita. Jadi sebagai orang awam kita ikut pandangan ini. Aliran Asy'ariyah Maturidiyah sebab dia aliran arus perdana yang diterima pakai oleh majoriti negeri-negeri di Malaysia. Okey, itu satu. Betul mana ya? Ikut kita orang awam ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, aliran selain daripada Asy'ariyah Maturidiyah boleh diambil kira ke? Jawapan dia masih boleh diambil kira. Cuma kita tak ikut. Masih boleh diambil kira. Okey, cuma kita tak ikutlah sebab dia bukan aliran arus perdana. Contoh macam Wahabi. Dia bukan aliran arus perdana. Jadi kita tak pakailah. Perlu tolak ke?
pandangan selain Asy'ariyah Maturidiyah, ya, perlu tolak sekiranya aliran tersebut diputuskan oleh badan berotoriti sebagai terkeluar daripada Ahlus Sunnah, contoh Syiah, fahaman liberal. Yang tu kena tolak sebab memang fatwa putuskan bercanggah dengan Islam. Harap Encik Jihaduddin clear ya. Saya berikan 3 tu. Untuk beritahu orang, saya tak suka bagi pening-pening. Saya bagi penyelesaian macam mana. 1, Asy'ariyah Maturidiyah adalah aliran arus perdana. Kita orang awam ikut yang ini saja. Okey. Kita sebagai orang awam, selain daripada Asy'ariyah Maturidiyah, sebagai orang awam, eloknya tak perlulah. Tak perlu ambil aliran yang bukan aliran arus perdana ini. Okey. Yang ketiga, perlu tolak tak pandangan selain daripada Asy'ariyah Maturidiyah ni? Perlu ditolak ke? Kita kata tadi kita ambil kira tapi kita tak ikut. Tapi perlu ditolak sekiranya diputuskan fatwa dia bercanggah, contoh Syiah liberal. Yang itu aliran tu memang tak boleh ambil kira. Alhamdulillah, jelas Encik Jihaduddin kata alhamdulillah. Cuma saya harap ya penjelasan kita pada hari ini jangan berhenti kat sini. Kalau ada orang lain bertanya, boleh kita beri penjelasan seperti mana yang saya berikan tadi, insya-Allah. Sikit-sikit pun, sebab dalam isu akidah, isu fiqh ni kadang-kadang menyebabkan berlaku perpecahan dalam kalangan masyarakat, rugi umat Islam. Jadi kita nak takrib, nak merapatkan kita. Merapatkan kita. Contoh ya, saya nak merapat ni macam mana? Contoh kita kata, nak merapatkan ni ialah dari sudut contoh ya. Kita kata macam Puan Nora tanya banyak berkenaan dengan Perlis tadi kan. Contoh kita kata, Negeri Perlis kata tidak ada tahlil dekat kubur. Lepas orang ada orang mati, tak ada tahlil dekat kubur. Pahang. Di sebelah Negeri Sembilan, di sebelah Selangor, semua masih ada lagi tahlil arwah di kubur, tahlil arwah selepas kematian dan sebagainya. Jadi macam mana? Takkan kita nak kata engkau belahlah yang sini pula geng Perlis pula membedaahkan geng sini, yang geng sini pula memburukkan golongan yang tidak nak tahlil dan sebagainya ni, maka yang ini hanya akan memberikan ruang kepada musuh Islam untuk duduk dekat dalam kelompok Islam. Lebih baik kita rapatkan saf kita. Jadi macam mana nak rapatkan saf, Ustaz? Yang ni kan sebenarnya isu yang kita banyak bertelingkah ni isu cabang sangat. Isu tahlil arwah, isu baca Yasin malam Jumaat, isu tu sebenarnya yang bertelingkah banyaknya. Sembahyang tarawih 8 ke 20. Antara tarawih boleh ada selawat ke tak boleh? Benda-benda macam ni je. Sebenarnya benda ni penyelesaian dia mudah saja. Okey, isu tahlil arwah ni, okey, kita kata, saya sabitkan dengan hadis sahih saja. Okey, hadis dhaif kita tak tolak tepi dulu. Ada tak hadis sahih pertama ya? Ada tak hadis sahih menyuruh kita talqin ataupun tahlil dekat kubur? Atau tahlil? Ada tak hadis sahihnya? Tak ada. Okey, clear tak ada. Okey, tapi talqin hadis dhaif ada yang dekat kubur tu. Baik. Pergi yang kedua. Okey, pergi yang kedua. Baik. Tengok clear tuan-tuan ya. Saya suka bagi penjelasan macam tu. Pertama, saya ambil satu je, isu talqin atau tahlil. Pertama, golongan sebelah A kata talqin tahlil boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Baik. Sabit hadis mana? Baik, pertama hadis dhaif ada. Baik, golongan sebelah sana dia tak pakai hadis dhaif. Baik, kita pergi hadis sahih. Ada tak hadis kita tahlil lepas mati atau talqin dekat kubur? Hadis sahih. Jawapan jelas tak ada. Baik, pegang dulu. Tak ada ya. Buat yang sana kata, kan tak ada. Okey, nanti dulu. Ada tak hadis sahih larang, ayatnya larang tahlil atau talqin? Benda ni kena selesai. Okey, ni dulu kena selesai. Okey, jawapan sini kata tadi, suruhan Nabi berdasarkan kepada hadis sahih, talqin dekat kubur tak ada hadis. Baik. Buat sini pula, tak ada hadis Nabi kata jangan talqin. Sebab apa? So, sekarang ni benda tu benda yang Nabi tak suruh dan Nabi tak larang. Siapa yang nak buat? Buat. Proceed. Siapa yang tak nak buat, kau jangan burukkan kami yang nak buat. Dia selesai masalah dekat situ sebenarnya. Tapi orang kita, dia suka bergaduh benda yang kecil ni. Benda kecil ni suka duk bergaduh, dondang, itu masalah yang paling besar. Jadi itu yang kena clear sebenarnya dekat situ.
Okey, saya memang selalu dalam kes-kes macam ni memang selalu selalu berhadapan dengan situasi-situasi yang sebegini. Jadi kita bagi pandangan macam tu. Kita sebenarnya tak perlu ambil tahu kan. Kita tengok je. Oh ni tak ada ni, dah terpulanglah. Macam saya mudah je. Orang suruh tahlil, saya tahlil. Tiba-tiba ada puak ni kalau kata ustaz tahlil ni bid'ah ustaz. Tak apalah bid'ah. Yang meninggal ni ahli keluarga engkau ke? Dia kata bukan ustaz ni ahli keluarga orang lain. Dah, kau jangan sibuk. Biarkan dia. Dia tak ada masalah. Dia insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi itu berbalik kepada persoalan Cik Jihaduddin tadi. Okey, baik. Jadi apa-apa yang berlaku dalam situasi kita, maknanya antara badan berotoriti dengan tokoh-tokoh agama ni tuan-tuan, kita nak ambil tokoh agama kata vaksin ini tak perlu diambil lah kerana konspirasi dajjal lah dan sebagainya, maka kita rujuk pihak berkuasa agama. Okey. Mana ni Puan Nora ni, masalah dia orang ni yang suka mulakan dulu. Itulah masalahnya. Dan kita ni jangan ambil pot sangat. Jangan ambil pot. Macam saya dekat area-area nilai ni, saya mudah saja. Kadang-kadang ada orang cakap, Ustaz, apa ni lepas tarawih. Lepas tarawih Ustaz, kan kita buat si mati biasa lepas tarawih lah kan. Kadang-kadang ada orang tegur. Dia kata, Ustaz, ini semua benda-benda ni, alamak, dia kata, mana boleh ambil duit satu kepala RM10, lepas tu buat tahlil arwah, mana boleh. Saya kata, isu tu adalah isu yang kecil. Okey, kita buat tahlil arwah, ada tak larangan? Dia kata tak ada. Dah tak ada, jangan diperbesarkan. Saya pernah jumpa geng-geng ni, kadang pensyarah-pensyarah pun memang betul macam Puan Nora sebut tu. Ya? Lepas tu dia kata, okey, isu kedua dia kata, Ustaz, ambil duit RM10 satu kepala untuk arwah, dia kata. Macam mana ni? Saya kata RM10 untuk arwah itu, kita dalam pandangan kita kata bukan kita nak kafarah dosa dia. RM10 untuk setiap arwah, contoh kita buat Ramadan, kalau dia nak buat 3 hari, bermakna dia bagi RM30 kepada surau untuk satu arwah. Itu bukan kafarah dosa, itu bukan pelepah dosa. Itu sebagai tambahan amal kebaikan si mati. Yang orang hidup bersedekah atas nama si mati. Kita dalam pandangan mazhab Syafi'i, sedekah kepada si mati, pahalanya sampai kepada si mati. Tak ada masalah pun, saya kata. Dia kata niat lain-lain. Niat kita jangan peduli, saya kata. Niat tu niat. Saya kata masalah ni memanglah dia orang ni suka mulakan dulu. Memanglah. Ya, sebab dia lebih kepada tagline dia, golongan-golongan ini ialah tagline apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu je, dia isu dekat situ je sebenarnya. Jadi kita tak perlu nak berbalah-balah dengan golongan ini, sebab kita tengok negeri yang kita duduk kebanyakannya adalah negeri yang tak ada masalah dari sudut pegangan ini. Okey, baik. Kemudian, yang ketiga ya, yang ketiga tadi fatwa tokoh agama dengan badan otoriti, kita nak ambil pandangan mana? Tak kira lah engkau PhD 10 sekalipun, tapi kalau badan otoriti sebagai orang awam, ikut badan berotoriti. Macam contoh saya kata tadi dah, badan otoriti kata ajaran ni salah, ajaran ABC ni salah. Tapi tokoh agama ni kata, fatwa tu tak betul sebab saya pun ikut ajaran ni, tak adalah salah macam tu. Jadi tuan-tuan, kita nak ikut mana tuan-tuan? Kita kena ikut badan berotoriti. Kalau kita ikut fatwa dia tadi, dan benda tu dah diwartakan, dengan kita sekali boleh dikenakan tindakan di bawah kesalahan melanggar fatwa. Okey, clear tuan-tuan ya. Okey, soalan Nora tadi dah terjawab, alhamdulillah. Okey, baik. Kemudian fatwa tokoh agama dengan tokoh agama yang lain. Ini yang tadi tu. Yang timbul pandangan ustaz ni kata macam ni, ustaz ni pula kata macam ni, ustaz ni kata dia jadi lagilah kita jadi kelirunya. Sebab tu saya kata fatwa ustaz ni dengan ustaz ni kita dengar, tapi kita rujuk kepada pihak berkuasa agama. Kan macam contoh isu talak tadi, jatuh ke tidak, dia tanya ustaz ni kata jatuh. Tanya ustaz ni kata tak jatuh pula dah. Sudah pening lah nak ikut mana badan berotoriti. Kalau kes-kes nikah cerai nak rujuk kat mana? Rujuk kat mahkamah syariah yang berhampiran. Tu dia. Okay. Jadi ini fatwa yang tidak seragam ni contoh dah. Ada 4 situasi dalam negara kita. Inilah cabaran yang kita hadapi ya. Baik. Okey, Ilim kan penjebu kata ada soalan boleh tanya terus, tak ada masalah. Setakat ni saya rasa dah hampir melebihi 10 dah persoalan kita. Sampai dah waktu kita 10
10.20 dah ni. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Tu boleh apa sikit sebanyaklah memberi pencerahan walaupun tidak secara sepenuhnya. Okey, baik. Kemudian fatwa yang tidak seragam ni tadi saya sebut ada 4 situasi, kebangsaan dengan negeri. Tapi antara kebangsaan dengan negeri kalau bertembung tuan-tuan, yang mana lebih authority? Negeri lebih authority. Itu saya sebut, okey. Fatwa negeri dengan negeri lain. Yang ni mana satu nak ikut? Ikut fatwa dekat mana negeri kita berada. Clear tuan-tuan ya? Fatwa tokoh agama dengan badan authority. Mana nak ikut? Ikut badan authority. Okey, ikut badan authority. Fatwa tokoh agama dengan tokoh agama yang lain. Jangan boleh ikut yang mana tidak bercanggah dengan keputusan yang diputuskan oleh badan berautoriti. Okey, tu benda dia. Baik. Risau pahaman Perlis untuk generasi akan datang. InsyaAllah tak ada masalah. Sebab ramai kawan-kawan saya pun duduk di Perlis. Tapi tak ada masalah. Ya, tak ada masalah benda tu. Dia sebenarnya asas backup kita tu macam mana. Tak ada masalah. Macam contoh kan anak kita kan. Kita bimbang. Dia pergi mengaji dekat Madinah. Balik-balik jadi Wahabi. Kebanyakannya bimbang begitu. Bimbang begitu. Jadi dalam isu-isu bimbang begini sebenarnya cuba tengok. Berapa ramai yang balik daripada Madinah jadi Wahabi. Ada yang tak jadi Wahabi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang jadi Wahabi dan sebagainya tu ada dekat negeri yang dalam negeri pun. Pun orang kata isu anak luar nikah ni yang risaunya. Sebenarnya yang isu Perlis ni, isu anak luar nikah ni, dia sebenarnya fatwa, pandangan fatwa. Tapi kena ingat, dia tidak warta. Satu dia tak warta. Perlis dia tak warta benda ni. Cuma warta. Dan kena ingat bahawa fatwa dia tidak mengikat mahkamah sivil. Kes pendaftaran pendaftaran anak dan sebagainya ni dia berada di bawah bidang kuasa JPN juga. Jadi JPN yang akan rujuk juga pandangan-pandangan ni juga. Dia ada bidang kuasa dekat situ. Tak perlu risau sebenarnya, insya-Allah. Ya, insya-Allah sebab dia Perlis dia hanya mengeluarkan pandangan, dia bukan warta. Maknanya dia sekadar memberi pandangan hukum sahaja. Dia tidak mengikat. Dia tak mengikat Perlis. Dia cuma beri pandangan sebab ada isu hari itu. Jadi dia beri pandangan hukum. Tak ada masalah insya-Allah. Okey, sebab masing-masing sebenarnya dia mengetahui. Dia tahu isu-isu ni dia tahu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang setengah negeri dia keluarkan pandangan dia macam contoh pun orang kata risau juga. Tapi dia pun tahu bidang-bidang tu. Sebab tu dia keluarkan pandangan hukum saja. Dia tidak keluarkan warta, gazet benda tu tak. Sebab dia sekadar mengeluarkan pandangan hukum sahaja. Okey, baik. Ini keadaan dia. Kemudian, hukum Muhammad Riza kata hukum merokok hari tu. Baik. Hukum merokok ni. Dia sebenarnya isu merokok ni dia dah ada fatwa. Kalau tak silap saya fatwa wilayah pun ada. Kita katakan hukum dia haram. Hukum merokok ni haram. Cuma dari sudut ambil tindakan tak ambil tindakan yang itu bawah bidang kuasa pihak penguatkuasa lah. Pihak penguasa, okey. Saya sebut sekiranya negeri tersebut telah mewartakan bahawa merokok itu haram. Saya tak ingatlah Selangor warta saya tak lama dah tentang hukum merokok tu, Selangor isu rokok tu. Kalau dia tak warta, saya ambil satu dulu ya. Kalau hukum merokok itu dikatakan haram tapi dia tak warta, maka itu jadi sebagai satu perkhabaran hukum saja. Beri hukum saja. Kau nak buat ke, kau nak rokok ke, tak nak rokok ke, maka itu hak engkau lah. Aku cuma bagi tahu pandangan hukum. Itu fatwa. Tapi kalau fatwa tersebut diwartakan, maka orang yang merokok boleh dikenakan tindakan sebab melanggar fatwa. Boleh kena. Boleh kena. Cuma kena tengok warta ke tidak dekat negeri tersebut. Okey, itu benda dia. Okey, harap jelas. Dia putuskan bahawa dia adalah merupakan perkara yang haram, tapi tak semua negeri. Tapi tengok juga kalau negeri tu fatwa, dia tak ada apa-apalah, sekadar fatwa saja. Kalau dia warta, gazet, orang yang merokok ni sebenarnya dianggap melanggar fatwa. Okey, dianggap melanggar fatwa. Baik, clear Encik Riza insya-Allah ya. Baik. Kemudian Encik Faris, apa yang dimaksudkan dengan qaul mu'tamad dan peranannya dalam ilmu kefatwaan? Qaul mu'tamad ni biasanya qaul yang kita ambil kira. Kita ambil kira. Itu secara mudahnya lah qaul mu'tamad. Sebab kebiasaannya kita dalam fatwa biasanya kalau mazhab Syafi'i
muktamad dalam mazhab Syafi'i. Contoh biasa qaul muktamad ni kita ambil pandangan Imam Nawawi lah biasanya begitu. Kita ambil pandangan Imam Nawawi. Itu qaul muktamad. Okey, baik. Harap jelas Cik Faris ya. Qaul muktamad ini adalah kira macam kita kata penyelesaian bagi segala-gala pandangan-pandangan. Biasanya qaul muktamad ni kita ambil biasanya kalau ada pertentangan-pertentangan antara ulama ni dengan biasanya kita akan ambil pandangan Imam An-Nawawi. Contoh begitu. Okey, harap jelas Cik Faris ya. Alright. Kemudian kita dah 10:25 jam kita. Okey, baik ya. Kemudian okey, jelas alhamdulillah. Okey, baik. Fatwa yang tidak seragam. Masih lagi dengan isu tadi, cabaran kita fatwa tak seragam ni menyebabkan apa fatwa tak seragam ni? Dia orang awam, dia jadi pening lah. Sebenarnya asas mula-mula tu dia jadi pening. Mana satu nak ikut mana? Tapi harapnya dengan penjelasan kita untuk pagi ni, kita dah nampak. Maknanya dia tak perlu pening-pening sebenarnya. Jelas dekat sini, kalau ada isu-isu yang bertentangan ke benda ni, tengok kepada fatwa badan autoriti. Lepas tu tengok pula tu benda dia. Okey, baik. Kemudian fatwa tidak seragam tadi sebab apa? Baik. Tak seragam itu kerana ada dua metodologi pengeluaran hukum yang berbeza. Yang ini kita jawab berkenaan dengan isu Puan Nora tanya banyak tadi. Metodologi pengeluaran hukum yang berbeza. Okey, Perlis dia tak terikat dengan mana-mana mazhab. Okey, Perlis tak terikat. Negeri lain dia ada metodologi pengeluaran fatwa dia. Mazhab Syafi'i dulu. Kalau mazhab Syafi'i rasa masalah, dia boleh rujuk pada mazhab berbeza. Tapi dalam bab metodologi berbeza ni pun, antara negeri, tolak Perlis keluar dulu, antara negeri-negeri yang berpegang mazhab Syafi'i pun, dia akan keluar pandangan yang berbeza-beza. Sebab metodologi pun berbeza. Metodologi kat mana berbeza? Contoh, saya kata tadi. Dalam satu isu, saya sebut umumnya, satu isu, wilayah persekutuan memutuskan berdasarkan kepada pandangan Imam Nawawi. Dapatlah keputusan A. Baik. Negeri Pulau Pinang pula, dia berdasarkan kepada pandangan Imam Ar-Rafi'i. Mazhab Syafi'i juga. Jadi, dia akan jadi berbeza-beza. Contoh, saya bagi ginilah. Contoh ya. Baik. Isu hari Jumaat. Saya bagi. Isu hari Jumaat. Contoh. Ini metodologi yang berbeza-beza menyebabkan hukum akan jadi berbeza. Okey. Walaupun 13 negeri, tolak Perlis ya. Tolak Perlis keluar dulu sebab Perlis metodologi dia sangat berbeza. Kita ambil negeri lain dulu. Baik. Metodologi ya. Contoh isu berkenaan dengan hari Jumaat kita ada sujud sejadah. Sujud sejadah. Baik. Kita sujud sejadah, kita akan baca surah Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Tanzil iaitu surah As-Sajdah. Okey, baik. Baca surah tu, kemudian kita akan ada sujud. Okey, sujud sejadah tu. Persoalan yang timbul, saya tak baca sujud sejadah. Tapi saya baca surah lain. Tapi ada tempat sujud juga dekat situ. Nampak? Contoh, saya baca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ada tempat sujud dekat situ. Metodologi dekat sini, sah ke tidak sembahyang dia? Dia pilih surah Iqra untuk sujud. Baik. Negeri ni ikut pandangan Imam Ibn Hajar. Dia kata apa? Dia kata tak sah. Dia tak boleh. Sebab dia kena ikut Alif Lam Mim Tanzil. Tengok pandangan Imam Ar-Ramli kata pula apa? Sah. Boleh. Nampak tak tuan-tuan? Boleh. Itu pandangan. Itu dalam Syafi'i tuan-tuan. Dalam Syafi'i. Tengok metodologi dia pun berbeza. Kalau Ibn Hajar, dia akan jadi berbeza dengan negeri yang mengambil pandangan Imam Ar-Ramli. Jadi metodologi itu berbeza menyebabkan hukum juga akan berbeza. Jadi kita nak ikut mana? Poin tadi juga ikut negeri dekat mana kita berada kalau dia diwartakan. Kalau dia tak diwartakan, maka yang itu dia tidak mengikat lagi sebenarnya. Dia tak mengikat lagi. Clear tuan-tuan ya? Baik. Kecuali dia dah jadi peraturan lah. Kecuali dia sebab dekat Malaysia ni dia banyak perkara. Undang-undang tubuh, kadang-kadang dia ada dalam enactment. Kadang-kadang dia tak ada dalam enactment. Dia ada dalam fatwa. Baik, dia ada dalam fatwa tapi bukan warta. Kita kena tengok pula. Dia ada perkara yang last biasanya dalam peraturan yang berkuat kuasa. Contoh. Okay.
ada negeri-negeri dia tak sebut tentang kita kena ikut aliran Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah. Baik. Kita tengok undang-undang tubuh negeri tak ada. Okey, tak ada sebut Asy'ariyah Maturidiyah. Dia cuma sebut Ahli Sunnah wal Jamaah saja. Baik, kat situ. Kemudian fatwa tengok fatwa pun tak ada. Tengok undang-undang tubuh tak ada. Baik. Tengok enactment tak ada. Undang-undang tubuh sebut Ahli Sunnah saja. Apa ni, enactment pun sebut Ahli Sunnah saja. Baik. Tengok fatwa yang diwarta pun tengok disebut Ahli Sunnah saja. Baik. Tengok yang keempat, fatwa saja yang tak warta pun dia sebut Ahli Sunnah saja. Oh, makna negeri ni, oh dia sebut Ahli Sunnah ajalah, tak kira ni Asy'ariyah ke Wahabi ke boleh amal belaka ni sebab dia Ahli Sunnah. Contoh saya kata begitu. Benda yang sangat kuat dalam peraturan-peraturan agama di Malaysia ialah peraturan yang berkuat kuasa. Peraturan-peraturan yang berkuat kuasa yang boleh berubah dari semasa ke semasa. Peraturan tu biasanya kalau kita ambil tauliah mengajar dia ada. Okey, hendaklah mengajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beraliran mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Oh, kena ajar ikut aliran Asy'ariyah Maturidiyah rupanya. Kat mana kita jumpa? Undang-undang tubuh tak ada, enactment tak ada, warta tak ada, fatwa tak ada. Peraturan mas kena ikut tak? Yes, kena ikut. Peraturan yang berkuat kuasa. Clear tuan-tuan ya. Lepas tu kena tengok satu per satu. Baik. Itu yang pertama. Fatwa tak seragam. Sebab apa? Sebab berlaku perbezaan metodologi dalam kita mengeluarkan sumber rujukan. Sumber rujukan dia. Macam Perlis tadi kata apa? Perlis, dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab, tapi dia merujuk terus kepada Al-Quran dan Sunnah. Negeri lain merujuk kepada mazhab Syafi'i, lazim. Lepas tu boleh rujuk kepada mazhab-mazhab yang lain. Okey, mazhab lain. Tapi saya sebut hukum berbeza pun juga akan berlaku walaupun kita rujuk mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i ada ratusan buku. Orang ni rujuk mazhab pandangan Imam Nawawi. Orang ni rujuk pandangan Imam Ghazali. Orang ni rujuk negeri ni rujuk pandangan Imam Khatib Asy-Syarbini. Yang ni rujuk pandangan Imam Ar-Ramli. Dia akan jadi berbeza-beza. Kan macam contohlah. Contoh isu melakukan ibadah korban tapi digabungkan 4 untuk korban, 3 untuk akikah begitu. Ini pun ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang kata boleh, ada kata tak boleh. Itu dalam satu mazhab yang sama banyak pandangan. Sebab itu berbalik kepada pandangan soalan Cik Faris tadi, biasanya untuk menyelesaikan masalah ini kebiasaan kita akan rujuk qaul mu'tamad. Biasanya ambil pandangan Imam Nawawi lah yang mutaakhir ini. Okey, baik. Kemudian fatwa tidak seragam sebab apa? Sebab bidang kuasa fatwa terletak pada bidang kuasa negeri. Maksudnya apa? Maksudnya macam ASN dan ASB diputuskan oleh 14 mufti ketika mana berada dalam jawatan kuasa fatwa kebangsaan itu haram. Diputuskan begitu. Tapi bila mufti-mufti ni dia balik ke negeri-negeri, dia tak boleh keluarkan fatwa, dia tak boleh endorse dia macam tu. Dia kena panggil jawatan kuasa perundingan hukum syarak pula negeri, bincang pula isu ni. Negeri pun kata kita tak setuju dengan pandangan kebangsaan. Maka akan keluar keputusan kata haram. Kebangsaan kata harus. Negeri yang kedua pula dibincang-bincang, okey kita setuju dengan keputusan kebangsaan, kita haruskan. Dia akan jadi samalah. Sebab itu kalau yang haram ni Selangor, Pulau Pinang, Terengganu, tapi kalau yang macam kebangsaan ni wilayah persekutuan kata harus. Harus. Itu bendanya. Bidang kuasa dia terletak pada bidang kuasa negeri. Boleh tak Ustaz bagi bidang kuasa agama ni kepada bidang kuasa persekutuan? Kerana itulah perkara yang terletak dalam perlembagaan, termaktub dalam perlembagaan. Kalau orang kata nak ubah tu bagi kepada federal lah kuasa ni, kena ubah perlembagaan. Jadi orang tanya, boleh ke? Tak ada yang mustahil dalam dunia ni. Boleh. Payah dengan senang je. Okey. Jadi ini saya sebut tadi, bidang kuasa fatwa terletak pada bidang kuasa negeri. Bidang kuasa negeri. Jadi itulah benda yang termaktub dalam perlembagaan kita. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian ini permasalahan fatwa di Malaysia. Kemudian permasalahan fatwa di Malaysia lagi. Yang kedua, yang satu tadi apa tuan-tuan, masalah dia ialah fatwa tak seragam. Kenapa fatwa tak seragam? Ada 2 isu. Satu, metodologi. Cara keluar fatwa yang berbeza-beza. Buku mana yang dia rujuk? Senang cerita. Mazhab mana yang dia rujuk? Akan jadi berbeza.
apa tadi, dari sudut bidang kuasa, dia terletak dekat negeri. Negara lain. Adakah fatwa di negara lain boleh diambil kira jika tiada sumber fatwa di negara kita? Okey. Negara manakah yang lebih sesuai dengan negara kita, Malaysia, menurut pandangan Jawatankuasa Fatwa? Dua Jawatankuasa Fatwa. Saya tahu jawab terus Encik Jihaduddin. Terima kasih atas soalan ini. Okey, fatwa di negara lain boleh ambil kira tak? Boleh. Kalau fatwa kita tak ada, baik. Cuma kadang-kadang dia digunakan untuk, kalau macam kita sendiri, guna untuk kita je lah. Dia tak boleh, kita tak boleh paksa orang lain ikut yang kita. Macam contoh Encik Jihaduddin, dalam satu masalah, di tengah-tengah fatwa kita tak ada. Maka di fatwa negara lain memutuskan benda tu, jadi boleh tak diikut? Boleh, untuk amalan dia. Dia tak boleh paksa orang lain. Cik Jihaduddin tak boleh paksa orang lain untuk ikut fatwa tu. Sebab itu untuk kita seorang je. Okey, clear Cik Jihaduddin ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, fatwa boleh ambil kira tak sumber fatwa negara lain? Jawapan saya boleh. Negara manakah yang lebih sesuai? Yang sangat-sangat sesuai dan sangat-sangat hampir dengan situasi negara kita. Dua, iaitulah fatwa Mesir, Lajnah Fatwa Mesir, dan juga Darul Ifta Al-Misriyah Mesir, Darul Fatwa Mesir, dan juga Darul Ifta Jordan. Dua negara ni, Mesir dan juga Jordan, ini sangat-sangat hampir dengan fatwa kita. Dan situasi dia pun situasi hampir-hampir sama dengan kita. Kalau macam Saudi, dia agak berbeza. Okey, itu benda kena tengok. Dan ada juga kadang-kadang fatwa mana yang boleh kita ambil selain daripada dua fatwa tersebut ialah fatwa Kesatuan Negara Eropah. Yang tu pun boleh kita ambil pandangan. Ya, fatwa Kesatuan Negara Eropah. Sebab kadang-kadang pandangan dia berbezalah. Contoh, berbalik soalan Cik Jihaduddin ni, isu mengucapkan Merry Christmas perayaan agama lain. Kita ucapkan. Fatwa negara Eropah yang dikendalikan dulu oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata boleh sebab itu sekadar kita meraihkan lawan kita yang beragama lain. Kita bukan iktiraf agama dia. Muamalah hubungan kita dengan dia. Tapi kalau kita tengok fatwa Saudi, ucap macam tu, dia boleh batal syahadah tau. Ucapkan Merry Christmas, Happy Deepavali, semua tu boleh membatalkan syahadah belaka. Sebab dianggap sebagai wala, ketaatan, kepatuhan ataupun iktiraf agama tersebut. Sebab tu kita kata tadi, fatwa Saudi dia bukan tak sesuai. Kalau Encik Jihaduddin tanya, negara mana yang paling hampir dengan kita punya pandangan? Negara Mesir, Jordan. Kalau negara-negara ASEAN ni, boleh ambil lah. Yang biasa sangat mengeluarkan pandangan-pandangan fatwa ni, Brunei. Brunei sangat detail. Okey, sangat detail. Itu pandangan saya Encik Jihaduddin ya. Fatwa negara luar, Eropah, Kesatuan Ulama Kesatuan Fatwa Ulama Eropah. Yang kedua Jordan, yang ketiga boleh tengok Mesir. Selain daripada itu, yang paling hampir yang sangat-sangat detail ialah Brunei Darussalam. Boleh rujuk kat situ ya. Alhamdulillah clear. Syukran. Okey, baik. Okey, bidang kuasa fatwa tadi hanya mengikat individu yang berada dalam negeri tersebut saja. Maksud saya bidang kuasanya terhad. Ini isu-isu biasanya yang kita hadapi ialah isu berkenaan dengan ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Maksudnya apa? Maksudnya ajaran ABC telah diwartakan. Selesai fatwa, warta di negeri Selangor. Dia adalah ajaran sesat. Selangor je. Ajaran ABC ni. Kalau ajaran ABC ni dia lari pergi negeri Perak, dia still boleh beroperasi di negeri Perak. Fatwa Selangor tak boleh cross border negeri guna untuk Perak, tak boleh. Nampak tak tuan-tuan? Dia akan boleh beroperasi di negeri Perak. Perak pula kena buat fatwa, warta ajaran tersebut ABC salah. Dia tahu Perak buat, dia lari pula pergi Johor. Johor pula tak warta lagi, dia operasi. Johor warta, dia lari pula negeri Pahang. Buat pula. Itu isunya. Maknanya dia hanya mengikat dekat negeri tersebut. Kecuali dalam satu situasi ajaran tersebut didapati mengancam keselamatan negara, maka di situ bidang kuasa fatwa terhenti sekejap, dia akan diambil alih oleh bidang kuasa pihak keselamatan. Ambil terus. Yang itu cross border negeri. Okey, clear tuan-tuan ya. Itulah masalah kita. Kadang-kadang orang tanya, kenapa masih beroperasi? Sebab bidang kuasa agama adalah bidang kuasa negeri dan dia terhad dalam ruang lingkup sempadan negeri itu saja. Bila orang ni dah lari pergi negeri lain, buat operasi, fatwa negeri A tidak boleh digunakan untuk fatwa negeri B. Okey. Memang tak boleh guna ke? Bukan maksud tak boleh guna mutlak. Dia boleh ambil negeri A dah warta.
negeri contoh kan Perlis Perak dan Warta. Okey, satu ajaran. Kedah dia boleh ambil warta tersebut, dia bawa dalam jawatan kuasa fatwa dia endorse keputusan tu. Boleh, tak ada masalah. Dia tak perlu buat kajian, dia endorse saja. Boleh, tak ada masalah. Ataupun dia kata isu ni tak pernah berlaku lagi di negeri Kedah, jadi kita nak buat kajian negeri Kedah. Clear tuan-tuan, insya-Allah ya. Baik. Itu bidang kuasa yang terhad. Dia tak sama dengan polis awal-awal dia sebut tadi. Kemudian masalah fatwa yang ketiga ialah persepsi masyarakat terhadap institusi fatwa ni. Okey, pegawai di Jabatan Mufti. Biasanya pegawai-pegawai kerajaan. Jadi dikatakan bahawa keputusan fatwa biasanya dipengaruhi oleh kepentingan kerajaan, terutama dalam isu GST dulu tuan-tuan. GST dulu kan. Fatwa putuskan GST boleh diambil. Ramailah orang mengamuk dan sebagainya. Itu benda contoh lah kita kata. Sedangkan sebenarnya putuskan oleh agensi mufti, sebenarnya dia tidak terpengaruh dengan keadaan siapa yang memerintah sebagainya. Dia go straight on hukum syarak. Go straight. Contoh, kita ambil paling dekat ialah isu kalungan bunga dekat Tugu Negara dulu. Sempena Hari Pahlawan kan kita kalung bunga dekat Tugu Negara. Dulu amalan-amalan dulu. Tapi berapa banyak fatwa negeri Pahang, negeri Selangor kalau tak silap saya, wilayah pun ada rasanya, yang memutuskan bahawa amalan tersebut adalah bercanggah dengan ajaran Islam, tak boleh buat. Dan Alhamdulillah, sekarang ni kita dekat Tugu Pahlawan pada Hari Pahlawan. Yang ada baca Yasin, disedekahkan pahala kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur dalam medan perang. Maksudnya, ini persepsi. Persepsi. Sebenarnya yang kita buat kerja di agensi mufti, dia tak begitu. Kita based on kepada Al-Quran dan juga hadis, based on kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Cik Faris tanya, bolehkah sidang majlis fatwa kebangsaan atau negeri dinamakan sebagai ijma' dari sudut semasa kontemporari pada masa ini? Dan inilah juga yang disetujui oleh para ulama kita hari ini. Itu pun dikira sebagai ijma'. Ijma' untuk suasana kontemporari kita pada hari ini. Walaupun dia tidak memenuhi kriteria ijma' yang sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya ada. Saya setuju dengan pandangan Cik Faris, maknanya dinamakan juga sebagai ijma', tetapi tidak dianggap ijma' secara syarat yang sepenuhnya lah. Tapi kalau tanya boleh tak? Ya, boleh dinamakan sebagai ijma' juga. Sebab dia dikumpulkan 14-15 orang ilmuwan-ilmuwan yang dikenal pasti sebagai tokoh-tokoh agama. Okey, baik. Harap jelas cik. Kemudian ni contoh fatwa semasa. Ni saya sebut tadi. Anak tidak sah taraf. Ni Warta Pulau Pinang. Anak tak sah taraf ni apa? Anak luar nikah, bukan dari perkahwinan yang sah. Dibin atau bentikan kepada Abdullah. Tidak mempunyai hak ya. Tidak mempunyai hak pewalian bapa dan tidak mempunyai hak mempusakai. Ini fatwa negeri Pulau Pinang. Ini contoh. Okey, kenapa fatwa ni keluar? Sebab isu anak tidak sah taraf ini tidak disebut dengan jelas dalam Quran dan syarat-syarat kriteria dia tu. Siapa yang dinamakan anak tak sah taraf? Apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh, dia tak jelas. Jadi perlu kepada fatwa. Okey, baik. Yang ini mengikat siapa? Mengikat orang yang berada dekat Pulau Pinang. Ini contoh ya. Baik. Untuk tuan-tuan ya, tuan-tuan, yang mana slide saya ni, slide yang saya bentang ni, kalau sesiapa yang nak boleh menghubungi urus dia di Ilim Jelebu ya, Ilim Kampus Jelebu, sebab saya ada bagi dalam bentuk PDF yang ini kepada tuan-tuan, boleh berhubung dengan urus dia ya, untuk dapatkan, untuk guna dan sebagainya. Baik. Kemudian contoh fatwa semasa, ni nikah lari di Thailand, fatwa kebangsaan tahun 2002. Nikah lari di Thailand sah ke tidak? Sah. Apabila menepati rukun nikah, ada walinya, ada ijab qabul dan sebagainya lah. Dengan syarat melebihi 2 marhalah. 2 marhalah ni pun ada khilaf ulama. 89 km, 92 km. Ada pandangan-pandangan yang berbeza-beza. Tapi kebanyakan dari ambil pandangan 92, dia lebih duduk tengah-tengah, 92 tu. Okey, tidak terlampau rendah dan tidak terlampau tinggi. Baik, kita ambil 92. Baik. Tidak ada apa-apa keputusan mahkamah yang menghalang wanita tersebut daripada berkahwin. Apa maksud di sini? Contoh, wanita tersebut bukan isteri orang. Contoh, kalau isteri orang,
Tak sah lah juga walaupun cukup 2 marhalah, cukup rukun nikahnya, tapi dia isteri orang. Tak boleh lah. Contoh. Diakadkan oleh wali hakim yang diiktiraf di wilayah tersebut. Ni benda dia, okey. Ini sangat penting. Kadang-kadang dia akad nikahkan oleh wali hakim tapi tak iktiraf akad nikah. Ni pun masalah. Jadi dia kena, ini contoh dia sah dengan menepati syarat-syarat yang ada kat sini. Okey, baik. Ni contoh-contoh saya bagi ya. Kemudian, pelupusan Al-Quran ni, fatwa Johor. Cara pelupusan Quran. Sebab apa? Dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada cara dia. Dibakar di suatu tempat yang tidak dimasuki orang awam. Abunya dibuang ke dalam air yang mengalir atau tempat tinggi yang tidak dilalui oleh atau dipijak manusia dan haiwan. Ini pandangan yang dikemukakan oleh fatwa Johor, tata cara dia. Tata cara, okey. Fatwa ini contoh ya, contoh. Kalau ada negeri-negeri lain, kadang-kadang dia punya fatwa dia berbeza juga. Dibakar, abunya dibuang ke laut. Dia macam tu, berbeza-beza. Tapi ini saya ambil contoh saja. Dia contoh, baik. Ajaran Syiah, contoh warta wilayah persekutuan. Menyeleweng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini persoalan yang Encik apa tu tadi, Allahumma sholli ala Muhammad, Encik Jihaduddin tadi. Kalau macam Syiah ni, ini adalah merupakan aliran yang terkeluar daripada Asy'ariyah Maturidiyah, terkeluar pada Ahlussunnah. Yang ni boleh ambil kira ke? Tak boleh, kerana dia telah diwartakan sebagai menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah. Penganut Syiah kena taubat. Larangan mengedar, menyebar, menggantung atau menerbitkan apa-apa bahan berkaitan Syiah. Kalau kita, maksudnya, kalau kita ni ada masa, kita pula pergi terbit buku dia, kita kedai kan, kita terbit buku dia, kita edar buku dia, maka kita dianggap telah melanggar warta ini dan boleh dikenakan denda dan boleh dihukum penjara. Tengok enakmen negeri tersebut atau akta negeri tersebut lah. Okey, baik. Syiah. Jadi Syiah tak boleh amal. Tak boleh amal. Syiah saya nak amal untuk sendiri-sendiri je Ustaz, boleh? Tak boleh. Kita warga negara Malaysia, walaupun amal untuk sendiri-sendiri, tak boleh. Okey, kalau warga asing, orang Iran, orang Iraq yang datang ke Malaysia, boleh tak dia amal ajaran Syiah sebab dia memang orang Syiah? Boleh. Tetapi tertakluk dia tidak menyebar. Sekiranya dalam keluarga dia ada 10 orang Arab Iraq, tiba-tiba ada orang Melayu seorang datang kat situ. Bila orang Melayu seorang datang dengar sekali, maka dia dikira menyebarkan fahaman dia. Itu salah. Okay, dia mesti ahli keluarga dia sungguh. Jadi ahli keluarga ni, ahli keluarga siapa? Ahli keluarga warga asing tu. Kalau kita sama kita, ahli keluarga kita, orang warga negara Malaysia ni, memang tak boleh lah. Fahaman Syiah memang tak boleh amal. Okey, baik. Clear ya? Alright. Kemudian, wang zakat untuk pembinaan masjid. Contoh, ni ambil Fatwa Perlis 2017. Tidak terdesak contoh umat Islam minoriti. Kerajaan perlu memikul tanggungjawab ini. Wang zakat untuk guna masjid, Fatwa Perlis kata tak boleh. Wilayah persekutuan pun cenderung kepada pandangan ni sebenarnya. Pembinaan masjid, kita tak boleh guna duit zakat. Kenapa? Sebab dia bukan asnaf. Asnaf zakat adalah PAN. Masjid tidak termasuk dalam asnaf ini. Tak masuk asnaf ini. Lepas tu ada kawan kita yang daripada Selangor kata, Selangor boleh Ustaz. Selangor boleh kerana Selangor, pandangan dia meletakkan pembinaan fi sabilillah. Yes, berbeza-beza. Tengok negeri-negeri dia putuskan letak dekat mana. Kalau Selangor, kalau tak silap saya, dia putuskan letak bawah asnaf fisabilillah, maka bolehlah. Kalau negeri Perlis, dia tak nak letak bawah asnaf fisabilillah sebab dia kata pembinaan masjid tanggungjawab pihak kerajaan. Okey, baik. Clear tuan-tuan ya? Itu contohlah, contoh. Baik. Kemudian, Alhamdulillah, jam sekarang 10.50 jam saya. Jadi saya harap sedikit sebanyak perbincangan ini selesai dan Alhamdulillah ya, hari ini kita boleh selesaikan persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat di sini. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbincangan kita untuk hari ini, 9 sampailah pukul 11, hampir 2 jam. Hampir perbincangan kita dengan banyak persoalan-persoalan dikemukakan oleh kawan-kawan kita. Alhamdulillah, moga bermanfaat. Dan saya sebelum akhir ini, saya minta ampun, minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan tadi. Dan saya juga mengharapkan agar kalau ada kebaikan, untuk peribadi, sampaikan kepada kawan-kawan kita di luar sana. Moga-moga amal jariah kita dalam bab menyampaikan ilmu ini sampai Alhamdulillah
Ya, moga-moga bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah silap ya. Agak-agak pertemuan kita pada hari ini sendiri yang kedua bermakna 4 jam dah kita bercerita tentang fatwa dan cabaran semasa ini. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, dan saya sekali lagi ya, mohon ampun, mohon maaf kalau ada persoalan-persoalan yang tak sempat nak dijawab, tapi saya rasa semuanya dah dijawab, alhamdulillah ya, semuanya dah berjaya dijawab lah. Ya, moga-moga bermanfaat, dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa, tuan-tuan dan puan-puan yang rasa perlukan slide ini boleh berurusan dengan pihak Ilim Jelebu, minta dengan dewan, ada pada dewan saya dah bekalkan pada pertemuan yang pertama insya-Allah. Dan saya kembalikan kepada Ustaz Azwan. Silakan Ustaz Azwan. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Najmuddin Abdul Karim, Ketua Perdana Mufti Jabat Mufti Wilayah Persekutuan, atas perkongsian yang diberikan pada hari ini. Terima kasih Ustaz, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada seri akan datang insya-Allah Ustaz. Dan pada peserta, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum akhirnya saya minta untuk kita buka kamera lah kot, untuk kita ambil gambar bersama-sama. Buka kamera, mana yang sudi buka kamera, untuk kita ambil gambar ramai-ramai lah insya-Allah. Mohon kerja sama tuan-tuan puan-puan untuk buka kamera. Masih lagi 90% belum buka kamera. Ada yang kamera masalah tu kan? Ya Ustaz. Kalau tak nak tunjuk muka ni Ustaz, tak apalah. Okey. Tunjuk muka tuan-tuan puan-puan. Mohon kerjasama. Okey, boleh sedia dengan paparan wajah yang handsome dan cantik. Okey. Boleh pandang kamera tuan-tuan puan-puan. Sedia. 1, 2, 3. Okey, sebentar. Okey, sekali lagi, sebentar. Alright. Ready? Sekali lagi, 1, 2. Pandang kamera 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan sekali lagi pada Ustaz Najmuddin, juga kepada para peserta semua insya-Allah. Saya bagi pihak Ilim Kampus Jelebu ingin memohon maaf andainya ada kesilapan dan kesalahan sepanjang saya mengalirkan majlis ini. InsyaAllah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Weh, keluar cepat. Tak keluar-keluar. Aku dah remove semua orang.